selalu jumpa buat usrah dekat luar-luar. Antara tempat kami buat usrah dekat Dul Tom Yam lah. Dekat dalam bilik VIP tu kan. Kadang-kadang tu Dul Tom Yam si Rusdi Tokeh tu kata, "Ustaz, malam ni jemaah masjid Sungai Sekamat ke, jemaah Surau Taman Mesra kadang-kadang ada dia buat sembahyang apa, tahlil kat situ tu kan." Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian, insya-Allah saya nak mulakan tuan-tuan puan dengan perkataan ancaman dan bahaya fahaman liberalisme. Liberal ni ialah, tak semua orang tahu tajuk liberal ni tak kan? Tak apa benda lah liberal tu kan. Nak faham pun susah. Saya bagi faham sikit-sikit lah tuan-tuan puan. Saya buka apa namanya, kamus Wikipedia tu yang boleh rujuk sekarang ni. Dan tak tahulah, tuan-tuan buka cari pengertian liberal. Disebut kat sini liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Seseorang yang menerima fahaman tersebut disebut sebagai liberal. Liberal menekankan hak-hak peribadi, kesamarataan peluang. Liberal ni sama rata lebih kurang. Belajar, semua orang dapat belajar sama-sama. Dari segi yang kata ekonomi, sama-sama dapat ekonomi. Ni ikut fahaman liberal ni Ekonomi sama rata ekonomi, pendidikan sama rata pendidikan, amalan beragama semua sama rata, semua dapat. Bajet semua orang sama, lebih kurang macam itulah kan. Sebab dia kata kesamarataan. Saya tak sebut secara detail, berdasarkan fahaman, berdasarkan maklumat yang saya dapat. Okey. Pelbagai aliran dengan nama liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan berlainan, tetapi secara umumnya bersetuju dengan kebebasan berfikir, bebas untuk berfikir, bebas untuk bercakap, bebas untuk bersuara, bebas segala-galanya. Maknanya sesiapa yang menyekat kebebasan bersuara, dia bertentangan dengan fahaman liberal. Dapat kan? Liberal ni maksudnya bebas, sekati-sekati je nak cakap. Dan fahaman ini didokong oleh Barat. Dari segi Islam kita nak tengok sekarang ni. Dari segi Islam, macam mana boleh bermulanya fahaman liberal ni kan? Dan macam mana boleh tersebar luasnya fahaman tersebut? Dan kita nak tengok juga, ni soalan yang saya nak bagi pada Ustaz Syed Syarizan ni, berkaitan dengan sejauh mana, bagaimana boleh bermula fahaman ini, dan apakah fahaman ini, liberal ni, dia boleh bawa tak kepada kerosakan akidah, ataupun lebih teruk lagi, fahaman liberal ni boleh tak bawa kepada murtad. Okey, baik, kita dengar huraian daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Bakhtiar Fitri, sparring saya panel dalam forum pada malam ini, Dr. Izwan Yusof, juga sahabat saya. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, Divdi terhormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak. Terima kasih kerana sudi untuk hadir mendengar beberapa bebelan daripada saya yang tak seberapa ini, yang mana kita datang pada malam ini nak tunjukkan cakna kita, satu sensitiviti yang perlu kita bangkitkan untuk kita sedar untuk kehidupan kita dan keselamatan generasi yang akan datang. Baik, tanpa membuang masa, kita nak merujuk kepada liberalisme ini. Pertama, sejarah liberalisme saya nak ambil sedikit. Ya, seperti mana disebutkan, liberal tu ada macam-macam pecahannya. Liberal politik, liberal sosial, liberal budaya, liberal ekonomi.
Tapi lebih pada malam ini kita nak lihat bagaimana liberal itu masuk meresap dalam pemikiran umat Islam. Dan dia pula nak menjadi orang yang take over tentang pemahaman Islam itu disebarkan kepada umat Islam. Itu yang kita nak ceritakan, dan sejauh mana kebenarannya dan sejauh mana bahayanya tuan-tuan. Ada kebenaran pada liberal atau tidak, ataupun ia ini boleh jatuh kepada akidah sesat ataupun murtad. Jadi sebenarnya perbahasan yang sangat panjang, perlukan pendetailan. Kalau kita nak ceritakan kalau orang tu murtad ataupun keluar daripada agama Islam. Liberal ini tuan-tuan sejarahnya panjang, sebenarnya dia rentetan daripada kebangkitan fikrah sekularisme. Ketika mana sebelum itu zaman kegelapan Eropah, dan ketika itu Eropah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan monarki, dan kerajaan monarki menggunakan kuasa gereja ataupun suara gereja untuk mempengaruhi rakyat, untuk mendominasi penguasa terhadap rakyat. Maka mereka gunakan suara gereja untuk membesarkan pengaruh mereka, untuk mengadaptasi segala perintah mereka supaya rakyat kena ikut. Kalau rakyat tak nak ikut, ini gereja kata perintah daripada Tuhan, tak ikut neraka. Jadi pada kurun 17 ke 18 Masihi tuan-tuan, bangkit satu kumpulan yang mana sekular cuba memisahkan antara pemerintahan politik dan agama. Agama sekadar ritual dalam gereja, manakala the way of life biarlah kita tak samakan dengan agama. Maka disitulah asal liberal, bebas. Mereka nak mentafsirkan agama itu ikut kehendak mereka sendiri, tak terikat dengan kaedah-kaedah yang telah dibawakan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi liberal ni bebas. Jadi itu sudut bagaimana pengaruh liberal itu bukan saja masuk dalam pemerintahan, tetapi dia masuk dalam keagamaan. Jadi liberal ini muncul atas beberapa faktor. Saya baca beberapa jurnal ni tuan-tuan, pening kepala lah cerita pasal liberal, sangat luas. Cuma kita nak kecilkan dari segi sudut liberalisme di dalam Islam itu sendiri. Asal liberal itu pertama iaitu untuk menjatuhkan kuasa gereja. Sebab apa? Diskriminasi, salah guna kuasa oleh padri-padri kat gereja, yang mana tidak pernah dihukumkan oleh ajaran Kristian itu sendiri. Mereka sendiri yang membid'ahkan agama mereka untuk kepentingan kuasa, kekayaan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi mereka disokong oleh kuasa monarki. Sikit-sikit perintah Tuhan, sikit-sikit perintah Tuhan. Jadi cuba dibawa dalam dunia Islam nak jatuhkan sistem khilafah. Dia kata kononnya khilafah pun sama macam gereja, sedangkan tidak. Sedangkan khilafah, segala hukum yang dijatuhkan, ditetapkan, ia berasaskan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan perbahasan-perbahasan ulama terhadap disiplin agama itu menurut metodologi yang telah dikupas dengan baik. Kalau nak keluarkan hukum daripada Al-Quran dan sunnah, kena ikut usul fiqh. Nak kena tafsir Al-Quran, kena ikut usul tafsir. Kena tak nak tafsir hadis ataupun kita nak jarah wa ta'dil, kena ikut usulul hadis, kaedah-kaedah tertentu. Macam juga kita nak selesaikan masalah matematik, boleh ke pakai kaedah sains? Tak boleh, kena pakai algebra, kena pakai kaedah itu dan ini dan sebagainya. Jadi cuba nak bawa, sedangkan tak kena sama sekali. Kedua, untuk mengurangkan kuasa politik. Kuasa politik di monarki dah tuan-tuan. Maka daripada liberal itu mereka menjatuhkan kuasa monarki, maka lahirlah demokrasi, lahirlah mengundi dan sebagainya. Dan ketiga, untuk mempertahankan pemilikan. Kita ketahui bahawa keluarga-keluarga diraja, pemerintahan peraja ketika di Eropah, mereka menggunakan kuasa gereja untuk merampas tanah-tanah, merampas isteri dan anak untuk jadikan gundik dan sebagainya. Maka lahirlah liberal. Dan boleh dikaitkan juga liberalisme ini muncul sebab apa? Mereka nak mempertahankan hak asasi manusia pada pemikiran mereka. Pada mereka, kerajaan monarki yang di bawah kongkongan gereja itu tak mempertahankan hak asasi manusia, maka lahirlah liberal. Jadi itu secara ringkasnya tuan-tuan, liberal ini, mereka ini nak bebas, tak nak terkongkong. Maka dia masuk dalam Islam ni tuan-tuan. Apakah liberal itu? Mereka mentafsirkan agama, mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan sunnah Nabi SAW secara bebas. Liberal dari segi bahasa apa? Diambil daripada perkataan liberal, iaitu bahasa Latin. Dari segi bahasanya bebas. Maksudnya kita nak bebas Al-Quran dan sunnah ikut kebebasan pemikiran kita, tidak tertakluk dengan tafsiran para ulama dan kaedah-kaedah yang diambil daripada Al-Quran, sunnah dan sahabat Nabi SAW. Itu.
Jadi itulah kalau kita lihat mereka golongan liberal ini tafsir Al-Quran sesuka hati. Maka tidak heranlah mereka tidak mau terikat untuk mentafsirkan agama itu ikut cara Al-Quran dan Sunnah. Maka lahirlah yang mana mereka katakan perlunya ada tafsiran baru terhadap Al-Quran. Perlunya kita nyahkan mana-mana hadis yang berlawanan dengan hak asasi manusia walaupun sahih sekalipun. Sekejap, maknanya kan dalam kalangan asatizah pun akan ada yang berfahaman, ustaz-ustaz ni pun akan ada yang berfahaman liberal macam itu. Wallahu alam ada. Ya, realiti macam-macam kalau kita lihat ada, tapi segelintir tu memang ada lah. Kita nak katakan ramai tu, kita tak buat statistik, tapi hakikatnya memang ada, memang wujud. Dia pengaruh macam-macam, ada pengaruh ekonomi, pengaruh politik dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kita katakan dari segi sudut sejarah kemunculan liberal ini. Kalau kita lihat dari segala sejarah Islam lah, dia tak muncul liberal macam ni, tapi di ala-ala liberal. Macam mana kalau kita lihat sejarah kemunculan puak Mu'tazilah yang mana dipelopori oleh Wasil bin Atha, anak murid kepada Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yang mana dia pertama sekali keluar daripada majlis pengajian ahli sunnah wal jamaah yang diajar ketika itu seorang tabi'in yang agung, Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia keluar sebab apa? Dia tak berapa setuju dengan beberapa prinsip-prinsip ahli sunnah dalam membahaskan isu akidah. Panjang cerita tuan-tuan. Dia keluar, dia buat satu grup sendiri yang mana mereka membahaskan Al-Quran dan Sunnah ikut falsafah Yunan. Jadi sebab itulah antara ciri-ciri Mu'tazilah itu mereka menolak hadis-hadis sahih yang mana mengatakan bahawa dekat akhirat nanti imkanur ru'yah, maksudnya boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. So hadis-hadis sahih yang berkaitan itu ditolak. Pasal apa? Tak ikut logik akal mereka. Dan ada sebahagian daripada ulama Mu'tazilah mengingkari wujudnya siksaan alam barzah ataupun kubur. Ya, jadi sebab apa? Kenapa nak kena alam kubur kena diseksa sedangkan dah ada neraka? Kenapa nak kena double pula? Jadi tak kena pada akal mereka. Mereka tolak wujudnya bahawa adanya siksaan alam kubur, dan sekaligus mereka menolak hadis-hadis sahih yang mengatakan sabit wujudnya siksaan di alam barzah. Ini sejarah yang berlaku rentetan, tapi tidaklah Mu'tazilah kita kata pure seperti liberalisme zaman sekarang ni, tidak. Ya, tapi itu rentetan berlakunya kebebasan pemikiran nak mentafsirkan agama itu, tak terikat dengan kaedah Al-Quran dan Sunnah dan amalan sahabat salafus salih, begitu juga ijma' dan qiyas. Itu rentetan bermulanya pergerakan Mu'tazilah, kemudian keluar lagi Qadariyah, Mujassimah, Jabariyah dan macam-macam lagi. Itu ciri-ciri yang mana munculnya puak-puak Islam. Kita ingat hadis yang mana Nabi kata akhir zaman akan muncul umat aku 73 firqah, 73 kumpulan. Inilah dia. Mereka nak melawan arus. Mereka nak melawan arus. Not exactly like liberal sekarang ni, tidak, tapi ciri-ciri melawan arus, melawan Al-Quran dan Sunnah, melawan amalan para sahabat, tafsiran yang sebenar ada. Itu sejarah yang berlaku pada zaman salafus salih. Baik, berbalik kepada tentang adakah liberal ini boleh jatuh sesat, boleh jatuh murtad ataupun keluar daripada Islam itu sendiri. Kita dah kenal mereka nak bebas, mereka nak tafsirkan Al-Quran secara bebas, mereka tak nak terikat dengan hadis, mereka terima ikut kehendak mereka sahaja. Yang tak ikut kehendak mereka, bagi mereka itu bukan asasi manusia, mereka nak tolak. Dan Al-Quran mereka mahukan tafsiran yang baru. Ya, jadi adakah mereka ini boleh jatuh sesat? Tak dinafikan boleh jatuh sesat. Kita lihat kepada bagaimana ulama membahaskan tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Liberal dia takkan mengaku saya ni bukan Muslim. Tak, dia kata saya Muslim, saya Muslim yang baik, tapi saya ada dimensi saya sendiri nak memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Saya ada cara saya sendiri nak faham Al-Quran dan Sunnah sendiri. Bila kita tanya, awak semayang tak? Saya tak semayang. Macam mana pula kamu faham Islam itu sendiri sedangkan dalam hadis, dalam Al-Quran jelas Allah suruh solat 5 waktu, dia kata. Itu tafsiran lama. Itu tafsiran lama, dia kata. Itu bingai nama dia. Sorry, lepas geram ni, merah mata ni tuan-tuan. Ustaz, yang baru ni kan, budak tanya saya dekat Twitter, Ustaz, apa hukum rambut pada wanita? Sebab dalam Al-Quran tak sebut pun rambut adalah aurat wanita, dan dalam hadis pun tak sebut rambut. Nabi tak kata rambut adalah aurat wanita. Dia memang macam tu pula. So bagaimana cara, kenapa kata mazhab Syafi'i kata yang rambut tak aurat?
Macam itu wajah Yalah, dia. dalam Al-Quran apa Allah kata ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika yudnina alaina min jalabibihinna. Dalam Al-Quran jelas ya, dalam Al-Quran dia kata labuhkan tudung kamu. Dia kata tak suruh tutup tudung ya. Ini salah satu ni tuan-tuan, golongan liberal ni cakap bangang nama dia ya, dia faham benda macam tu, dia tak faham. Kena tengok dia sebut lugawi, sudut dari segi bahasa tuan-tuan. Ya, kenapa tak sebut rambut? Sebab apa? Zaman jahiliah masyarakat Arab memang pakai tudung. Dia memang pakai tudung, tutup, pakai skop dan sebagainya. Cuma masyarakat Arab dia pakai tudung, dada duduk terdedah macam ni. Orang kita boleh juga macam tu Sekarang boleh juga macam tu Sekarang macam tu juga, lebih kurang juga macam tu. Dia pesen jahiliah lah tu. Kan? Jadi dah dia orang pakai tudung. Jadi sebab itulah Nabi kata innama bu'ithu li utammima makarimat akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ada ciri-ciri agama Hanif Nabi Ibrahim tu yang memang dia orang ni dah jauh daripada agama Nabi Ibrahim. Ciri-ciri Islam tu ada. Pakai tudung tu ada, tapi makin lama makin dirosakkan, makin dilupakan, makin singkat. Ya. Jadi Allah tegur jangan pakai tudung sekadar saja dah tutup kepala, tapi bawahkan lagi, tutup dada tu. Itu yang dimaksudkan. Sebab itulah kena tengok asbabun nuzul. Kena lihat pada hadis-hadis yang mencerahkan tentang sebab turun ayat ataupun menjelaskan maksud hadis ini. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tanya sendiri tuan-tuan, ya, golongan liberal semayang tak semayang. Saya kata, adakah awak nak kata solat ni tak ada dalam Islam? Adakah ia memang tak wujud dalam Islam? Adakah ataupun kamu tak solat disebabkan kamu ini adalah malas? Saya tanya dia, online saya tanya dia. Ya, dia liberal tapi duduk dekat UK. Nama dia saya tak sebut lah tuan-tuan, boleh sebut. Dia kata, dia balas dalam English, dia kata bagi saya solat 5 waktu ini tak ada. Saya tak nak cakap panjang. Benda itu kalau ikut pada zahir, dia boleh menafikan kewujudan pensyariatan solat dalam Islam. Ijma' ulama, sesiapa yang menafikan pensyariatan salah satu daripada rukun Islam, kufur. Ya, kufur. Contoh yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Bani Hanifah yang enggan bayar zakat, dihantar batalion suruh bertaubat bayar zakat. Kami tak nak bayar zakat. Bagi kami zakat hanya wajib dibayar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sekarang ni baginda dah wafat, kami tak nak bayar zakat lagi dah. Sayyidina Abu Bakar hantar lagi wakil suruh bertaubat, suruh dakwah lagi, tak nak. Degil juga masih lagi tetap dengan keputusan mereka, hantar batalion perang, bunuh kasih habis. Ini menunjukkan bukti ulama kata ijma' menolak salah satu daripada rukun Islam, ya, maksudnya boleh jadi kufur. Lain kalau orang yang tak nak bayar zakat kedekut. Melainkan kalau orang itu tak nak solat, dia malas, itu lain cerita. Dia tak jatuh kufur, jatuh fasik. Contoh, ustaz saya bukan tak nak semayang, ya saya malas betul lah, nak wuduk tu rasa macam ya Allah, nak semayang tu nak berdiri bergetar lutut tu. Ya tak? Tapi semayang ni wujud tak? Wujud ustaz, saya tahu solat ni wajib, saya tahu zakat ni wajib, tapi nak buat tu rasa berat lah. Ini tak kafir. Ustaz Syed, ya. Kita berhenti sekejap untuk bagi laluan azan. Azan, okay, kita berhenti sekejap. Tak apa, saya azan terus lah.
Ya, tapi itulah kita nak ceritakan. Kita tak nak. Memang liberal ini dia mendekat kepada kekufuran. Itu realiti. Ya, belum kita cerita kupas bagaimana golongan liberal yang membela habis-habisan satu pemahaman pluralisme. Belum cerita lagi tuan-tuan, bagaimana mereka membela habis-habisan. Ini trademark mana-mana liberal seluruh dunia, even kat Malaysia sekalipun tuan-tuan. Apa maksud pluralisme? Plural satu kan, maksudnya semua agama tu satu. Dalam erti kata yang lain, semua agama adalah dalam kebenaran. Islam pun sama kebenaran, Kristian pun kebenaran. Kita tak boleh kata Kristian tu sesat, ahli neraka, siapa mati dalam keadaan Yahudi masuk neraka, tak boleh. Mereka memperjuangkan habis-habisan. Tuan-tuan, apa kata ulama? Apa kata ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan siapa yang mengiktiraf kebenaran, yang mengatakan agama bukan Islam itu adalah benar, apa hukum dia tuan-tuan? Terbatal akidah ataupun tidak? Tapi kalau kita cakap tinggi-tinggi ni tuan-tuan, cakap mereka dikufur, kontroversi ni tuan-tuan, habis. Ya, macam-macam jadinya, tak rahmatan lil alamin katanya tuan-tuan. Ya. Tidak ada kaitan sama ada hidup ataupun yang mati. Ya. Jadi ini satu yang jelas kita nampak dia sangat bahaya. Bukan saja boleh menjauhkan seseorang itu daripada agama, iaitu menjauhkan diri kita daripada Islam as the way of the life. Ya, tetapi dia boleh menghancurkan akidah kita, bawa kepada keruntuhan akidah dan terkeluar daripada agama Islam. Itu yang paling bahaya tuan-tuan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Said. Clear tuan-tuan dia punya bahayanya fahaman liberal ni juga boleh berlaku dalam kalangan ustaz-ustaz. Dia mudah, Ustaz Said dah sebut tadi dah, bila dia lari daripada pegangan syariat itu sendiri, dia mempermudahkan hukum. Banyak, sebab saya duk soal jawab dengan terutama anak-anak remaja lah. Soal jawab dengan anak remaja ni memang clear dekat situ. Duk tanya pasal rambut, aurat tak aurat, dia akan ada kelompok manusia akan mempermudahkan ibadah. Dia mudah je gitu. Macam saya sebut tadi kan, yang tak sembahyang, dia bawa lah dalil dia sendiri. Tuan-tuan puan, muslimin muslimat, ini baru orang pertama ni, dah azan isyak dah ni. Dekat saya buat cuma 2 round je sebenarnya. Tapi tak tahulah habis pukul berapa, sebab isyak kita pun kita dah mula lewat tadi kan, sebab dia cabutan barokah tadi tu kan. So, boleh tunggu lama sikit tak? Saya ingat tidak pun saya cuba naik handle sampai pukul 9.30 tau. Tapi atas ada orang lah ni. Saya nak kata macam mana Ustaz Izzuan, Dr. Izzuan, banyak data dia ni. Tuan-tuan boleh paling lama tunggu setakat pukul berapa? Ini baru round 1, soalan 1. Paling lama pukul berapa nak habis? Tajuk ni sedap ni. Sedap kan? Tak boring kan? Ni belum terbongkar lain. Ji, nak habis pukul apa Ji? 12? Oh dahsyat Ji, pukul 12. Terkejut pukul 12 tu Tuan-tuan, saya cuba habiskan 9.30. Okey? Tapi kalau pergi juga drag sampai pukul 10, boleh tunggu tak? Boleh? Macam tak bunyi, tak sedap. Tengah boleh ke? Ramai lah tu. Boleh Imam Fazri boleh sampai pukul 10 dia kata. Kalau dah boleh awak nantikan, awak tinggal semua dah balik pula kan. Pergi pada Dr. Izzuan. Untuk Dr. Izzuan, nak tengok isu semasa pada hari ini. Dasarkan Dr. Izzuan punya kajian, pengamatan, pengalamannya di Malaysia pada hari ini, boleh tak Doktor datangkan beberapa contoh amalan liberal yang tersebar luas di Malaysia pada hari ini? Mungkin dalam cara hidup manusia, muzik contohnya, sukan contohnya, ataupun dari segi politik sebenarnya. Dr. Izzuan ni susah juga nak jawab sebenarnya ni, sebab dia berada di JAKIM tu kan. Ada benda-benda yang kadang-kadang tu dia kena sebut dan kena juga jaga. Tapi ni tempat kita di Selangor hari ni kan. Rasanya kita minta Dr. Izzuan ceritakan kepada kita, terutamanya mak ayah sebenarnya ni. Sebab mak ayah kena tahu. Takut-takut kita insya-Allah mungkin selamat, anak-anak tak selamat ni nanti. So kita perhatikan mungkin beberapa perkara yang perlu kita tahu supaya Dr. Izzuan dapat bongkarkan sikit sebanyak. Silakan Dr. Izzuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'd. Terima kasih kepada kekanda Ustaz Bahtiar, kekanda Ustaz Syed Syarizan. Oh, dia main kekanda kat situ. Jadi dinda pula cakap. Alhamdulillah Kajang ni tak asing sebab saya sekolah di Semak Kajang itu. Jadi kalau biasa outing hari Sabtu tu Ustaz Bahtiar, memang pekan Kajang lah jawab dia. Yalah. Ada yang lompat pagar tu biasa. Tapi sebab kita jadi pengawas, jadi kita lah jaga kawan-kawan ni. Jaga pagar tu lah. Jaga pagar tu. Baik. Dia kan ada pepatah Melayu, harapkan sebenarnya pegar. Pegar Harapkan pegar makan padi. Ini masalah orang yang diberikan amanah, tetapi dengan amanah itu pula yang dia khianat kepada tanggungjawab dia itu. Baik. Saya nak bawa tuan-tuan, puan-puan semua kepada apa yang disebut oleh Cat Steven. Kenal Cat Steven? Nama Islamnya kenal? Yusuf Islam. Dia bukan Samsul Yusof tau, Yusuf Islam. Yusuf Islam. Dia kata tamadun barat pada hari ini umpama kapal yang sedang tenggelam ataupun karam. Tetapi pada waktu yang sama, umat Islam pada hari ini berebut-rebut membeli tiket untuk menaiki kapal yang sedang karam itu. Suatu hari ini kalau kita lihat kepada protokol Zionis, di antara kaedah-kaedah mereka nak menjauhkan umat Islam daripada panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Pernah satu ketika seorang guru tanya kepada anak murid. Dia letak Quran di tengah, katalah kapet ni, 4 segi ni, Quran di tengah. Dia kata macam mana kamu nak ambil Quran tanpa kamu pijak kapet tu. Jadi anak murid pening. Macam mana nak ambil Quran di tengah tanpa pijak kapet tu? Seorang pun tak dapat jawab. Akhir sekali guru tadi tunjuk cara dia. Macam mana? Dia gulung kapet daripada sudut tepi. Gulung sampai ke tengah, dapat capai Quran. Saya nak sebut pada hari ini bagaimana kumpulan-kumpulan musuh Islam misalnya, dia menjauhkan umat Islam daripada pegangan dan panduan itu dengan beberapa kaedah dan cara. Yang disebut itu dengan 5S. S yang pertama antaranya screen. Apa maksud screen? Wayang, TV, video dan sebagainya. Suatu hari ini masuk ke dalam negara kita filem-filem yang sudah ada unsur-unsur LGBT, seks bebas misalnya, babak-babak cium dan sebagainya. Secara tidak langsung orang kita menganggap benda itu normal. Ini satu lagi penyakit. Selagi tak kena pada keluarga kita, kita sebut apa? Tak apa. Ini dianggap sebagai normalisasi. Satu lagi ayat ataupun perkataan istilah keluar. Selain daripada liberalisme, ada satu lagi normalisasi. Maknanya setakat babak-babak cium ni biasa. Kadang-kadang anak beranak duduk depan TV, tengok babak tu sampai mengalir air liur, Ustaz. Yang tu pun kita seram juga pada hari ini. Yang kedua, kaedah yang disebut melalui S yang kedua antaranya song, lagu. Sebab tu hari ini hiburan di antara kaedah yang sangat baik untuk menjauhkan umat Islam daripada pegangan agama yang sebenar. Hari ini kita tengok, contoh hari ini ada YouTube. Tengoklah trending video-video klip yang ada dalam YouTube pada hari ini. Bagaimana pemaparan aksi-aksi dalam video-video klip mereka itu secara gairah dan sebagainya. Jadi ini pun satu perkara juga. S yang ketiga iaitulah smoke. Apa dia smoke ni tuan-tuan? Bukan snake. Snake kita tahu dah, ular. Smoke, rokok. Saya ni pula Ustaz Bahtiar lama di Sarawak, hari itu 5 tahun.
Jadi orang, saya ingat lagi bila kita kata, yalah dalam Islam ni kalau boleh kita jauhkan benda yang lara sia-sia, antaranya merokok. Jadi dia jawab balik, Ustaz, mun sik rokok ya Ustaz, sik sah solat. Ustaz, kalau tak rokok tak sah solat. Kita jawab balik, itu rokok bukan rokok. Ada je jawapan dia, tuan-tuan. Sebab itu bila hari ni Kementerian Kesihatan buat peraturan, mana-mana perokok ni nak rokok boleh, tetapi 3 meter daripada restoran atau kedai makan. Sampai ada yang tinggal bini kat restoran mamak, tuan-tuan. Dia habis makan roti canai, lepas tu Ustaz Bahtiar dia pun keluar, dia kata abang nak rokok kejap. Tuan-tuan dia merokok, bini duk tunggu dalam kedai mamak ni. Tunggu, kata Piramdi. Dekat 2 jam tak muncul-muncul suami ni. Dia telefon suami, bateri pula habis bateri, handphone habis bateri. Tumpang makcik ni. Makcik saya telefon suami saya. Telefon, suami dah berdengkur di rumah, tuan-tuan. Minta maaf yang saya lupa awak ada lagi kat kedai tadi. Itu masalah rokok air ni, tuan-tuan. Macam orang sampai kajang lupa kata. bini. Macam orang kajang kata. Sian bini Baru kata. ni, tuan-tuan, saya nak beli makan. Nak beli makanan, yang jual makanan tu rokok depan kita, hembus pula asap depan kita. Rasa nak tempeleng je. Jadi yang ni macam mana pula nak buat? Tu saya kata, kalau perokok 3 meter. Kalau yang jual makanan tu ni merokok, macam mana nak buat, tuan-tuan? Tak payah belilah daripada kedai dia tu. Baik. Kemudian S yang keempat apa? Sport. Sukan. Jadi sukan yang biasa yang disebut ideanya apa? Dakyahnya apa? Kalau kita pakai pakaian yang menutup aurat, maka dia akan mengekang pergerakan kita. Tuan-tuan ingat tak dalam sukan Asia, saya lupa tahun 2000 lebih lah, seorang pelari Bahrain, Muslimah, Ruqayyah nama dia, dalam keadaan suit yang menutup aurat daripada atas sampai ke bawah, dia berjaya dapat pingat emas 200 meter sukan Asia. Maknanya apa? Itu sudah menjadi dalil, walaupun kita menutup aurat, tidak ada masalah untuk kita perform dalam sukan yang kita ceburi. Hari ini alhamdulillah saya kira satu perkembangan yang sangat baik. Kalau tuan-tuan tengok anak-anak muda kita yang piala AFF Suzuki baru ni, kebanyakan mereka sudah memakai, maknanya walaupun seluar pendek di luar, tapi dalam itu pakai fit yang menutup aurat. Yang main hoki pun sama, yang sepak takraw pun sama. Jadi sebab itu kita sebut, apabila mereka cuba merungkai asas-asas agama ni dengan ayat-ayat tertentu, misalnya libasut taqwa huwa khair, tutup aurat tak penting, orang perempuan tak payah pakai tudung, yang penting hati baik. Kadang-kadang dia bagi alasan apa? Ustaz, dekat pejabat tu saya ada kawan tudung labuh, tapi mengumpat orang bukan main, sakitkan hati orang. Saya ni Ustaz, walaupun tak pakai tudung, tapi saya jaga akhlak saya, Ustaz. Dah macam mana nak jawab tu, tuan-tuan? Seorang pakaiannya bagus, ikut syariat, tetapi akhlak tak dijaga. Seorang lagi tak tutup aurat, ikut perintah syariat, tetapi akhlaknya dijaga. Jadi bagi kita yang terbaik, apa yang ditampilkan itu hasil daripada hati di dalam ini. Jadi kalau pakaiannya baik, disusuri, ditunjangi dengan akhlak yang baik juga. Itu sepatutnya. Kemudian S yang kelima itu seks. Di sini kalau tuan-tuan perasan, baru-baru ni ada berlaku isu bila sahabat-sahabat kita di Lembaga Penduduk Keluarga Negara LPPKN keluar satu poster, dekat lebih kurang 7-8 poster, tapi mesej utamanya adalah apa? Say no to zina. Katakan tidak pada zina. Tiba-tiba melompat Ustaz Said, kumpulan-kumpulan NGO tertentu, bahkan ada yang menamakan diri mereka nisbah pula kepada Islam, mengatakan inilah kempen yang konservatif, yang menggunakan agama untuk menyekat
apa kehendak anak-anak muda sekarang? Ustaz, boleh sebut nama NGO tu Ustaz, biar mak ayah ni tahu apa NGO tu yang perlu anak-anak jauhi antara ni. Yang tu jelas Ustaz Bakhtiar, kita sebut Sisters in Islam. Tu jaga-jaga tu. Sebab tu saya kata kena ada pula lawan dia Brothers in Islam. Siapa dia brothers ni? Inilah tuan-tuan depan saya ni. Nak kena lawan balik dakyah-dakyah songsang mereka untuk kita beri kefahaman yang jelas kepada masyarakat. Sebab tu baru ni satu mesyuarat yang saya hadir, betul kadar kelahiran remaja yang hamil luar nikah di kalangan anak-anak perempuan kita sudah makin menurun dalam tempoh 2-3 tahun kebelakangan ini Ustaz Bakhtiar. Tetapi apa yang membimbangkan kita, anak-anak seawal 12 hingga 14 tahun sudah melakukan hubungan seks luar nikah dengan keadaan tidak memakai kondom. So sudah pastilah zina tu dah salah. Tambah lagi memberatkan keadaan tidak pakai kondom, maka memudahkan untuk yang perempuan tadi lahir anak, maksudnya termengandung. Jadi pada waktu yang sama mereka heran, kadar seks luar nikah ni makin meningkat, tetapi kadar kelahiran anak tidak sah taraf ataupun anak luar nikah makin menurun. Jadi di mana silapnya? Rupanya ada satu isu baru, mereka sudah berani untuk melakukan abortion, pengguguran. Bahkan di satu sekolah disebut berebut budak-budak lelaki ni pil perancang. Bergaduh satu sama lain. Sebab apa? Nak berebut pil perancang, nak bagi kepada awet masing-masing, teman wanita masing-masing. So ini yang saya katakan sebenarnya, ternyata apabila kita susuli isu-isu sebegini, kita akan nampak ini yang sedang menimpa umat Islam kita. Kita mungkin tidak sanggup untuk melakukan perkara yang besar, membunuh, merogol, melakukan perkara yang hukuman yang berat, tetapi dimasuk dengan jarum-jarum yang halus. Masuk dengan apa? Ais syabu, dadah sintetik. Dulu orang kita penagih dadah hisap apa? Ganja, heroin. Tapi sekarang ini dadah sintetik daripada bahan-bahan kimia ini lebih merosakkan akal dan saraf mereka yang mengambilnya itu. Jadi saya kira di peringkat pusingan pertama ni Ustaz Bakhtiar, saya sudah itu dulu, insya-Allah kita sambung balik pada round yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Al-Fadhil Dr. Izwan Yusof. Tuan-tuan dan puan, bila Dr. Izwan sebut 5S tadi tu screen, song, smoke, sport, sex. Antara benda yang biasa berlaku dalam keluarga kita ni, satunya cerita-cerita dekat TV itulah. Lepas ni teliti balik elok-elok. Tuan-tuan dan puan, bila anak-anak sudah mula suka bersendirian, dia masuk bilik, dia kunci. Yang tu hati-hati. Kita tak tahu apa yang dia berlaku dalam bilik itu kan. Dia ada handphone di tangan, kita tak tahu ni. Yang Dr. Izwan sebut tadi itulah. Kadang-kadang kita nampak budaknya pakaiannya elok kan, tutup auratnya elok, tapi kita tak tahu apa yang diikut, fahaman apa yang diikut, kita tak tahu. Yang tu hati-hati bila anak-anak sudah mula bersendirian. Anak-anak mula dah gila dengan lagu-lagu ataupun filem-filem K-pop ni, drama ni. Anak-anak kita download daripada internet, bersiri cerita dia tu. Sedar ataupun tidak, kebanyakan pelakon Korea ini adalah orang Kristian. Dia tak boleh nak memaksa kita memeluk Kristian, tetapi dia gunakan filem untuk anak kita suka. Kalau kita masih ingat lagi 5-6 tahun yang lepas, yang viral video tu kan, artis K-pop buat konsert yang budak Melayu kita duk peluk diorang tu. Tu. Kenapa sampai begitu sekali taksubnya, obsesnya dia kepada Korea ni tadi? Kenapa tidak kepada mak bapaknya? Kenapa tidak kepada agamanya sendiri? Tuan-tuan perempuan, muslimat, inilah generasi akan mengundi 5 tahun akan datang, yang akan memilih siapakah pemimpin yang patut dia pilih. Tuan-tuan perempuan, kita tak akan mampu nak ubah masyarakat yang begitu besar, tapi kita boleh jaga diri kita dan keluarga kita. Bila Ustaz Said bongkar, Dr. Izwan bongkar satu persatu, kerja mak bapak tu kat rumah masing-masing lah. Habis forum, jangan duk rasa macam selesai dapat ilmu, tolong tengok balik keluarga masing-masing, terutamanya. Tuan-tuan, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya ni, Sanggahan Salah Tafsiran kepada Islam, fahaman sekular ni, dia menyebut
Islam inilah yang menyebabkan berlakunya sekatan kepada pemikiran. Dia kata Islam yang terlampau rigid sangat menyebabkan susah sangat nak berkembang. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan Islam kepada manusia ini, kepada kita sebagai cara hidup yang lebih baik. Tapi ada pemikiran orang yang mengatakan Islam ini menyekat segala-galanya. Yang ni hati-hati tuan-tuan. Oi, mazhab Syafi'i ketat semacam je contohnya. Oh, nak sentuh Quran tanpa berwuduk pun tak boleh ni. Ketatnya begitu. Dia punya antara dari segi ibadahnya begitu kadang-kadang. Yalah, betul, kita faham juga orang yang ulama dekat sana. Tapi kita akan bertemu dengan orang yang mengatakan Islam tu menyebabkan susah nak berkembang. Rigid sangat, sangat bahaya tuan-tuan. Dan kalau masuk pada pemikiran anak-anak kita habis. Jaga-jaga elok-elok. Soalan kepada Ustaz Syahid, soalan yang kedua. Setakat mana Ustaz kita boleh menerima keterbukaan dengan agama-agama yang lain? Setakat mana? Supaya kita dikatakan pluralisme tadi tu, setakat mana? Macam antaranya orang banyak tanya soalan, ni nak Chinese New Year ni kan? Ni pakai baju merah ni. Chinese New Year ni nak dapat ampau je lagi tu kan? Boleh tak kita nak ucapkan selamat tahun baru Cina kepada yang bukan Islam? Akan banyak soalan tanya macam itu kan? Boleh tak boleh? Setakat mana yang dikatakan boleh, setakat mana yang dikatakan tak boleh? Setakat mana kita boleh menerima agama yang lain sebagai amalan di Malaysia pada hari ini, supaya kita tidak terjerumus dalam kelompok yang kerosak akidah ni tadi. Baik, silakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, keterbukaan terhadap agama lain. Saya nak ceritakan satu ciri-ciri liberal ni lah. Buang bocor lah. Dah mula nak bocor kat luar tu. Baik, saya ada seorang kenalan, dia baik dengan saya. Dia bertugas di sebuah pejabat swasta. Dia suka hadir dalam majlis ilmu saya, dan dia memang follow saya punya Facebook, dan dia WhatsApp dengan saya. Dia kata, Ustaz, dalam office saya ni ada seorang wanita, dia free hair, tapi dia berpemikiran liberal. Saya suka lelaki ni, dia macam kira sahabat saya jugalah, walaupun kita kenal melalui media sosial, jumpa-jumpa kat surau dan sebagainya. Jadi kata, Ustaz, bagaimana saya nak hadapi golongan-golongan liberal ni, macam mana kita nak jatuhkan mereka, bagaimana kita nak dakwah mereka. Dia kata, nak dakwah cara kita ajak kepada jalan Islam sebenar itu bagus. Tapi kalau nak ajak liberal ni berdebat, hati-hati. Ya, kalau kail panjang sejengkal, jangan nak duga laut dalam ke tidak. Jangan. Sangat berhati-hati. Dia kata, tak apa Ustaz, saya insya-Allah saya boleh patahkan dia. Alah, dia ni perempuan lah. Seksism ni tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh ada mentaliti yang, yalah, ada macam tu. Dia kata, hati-hati. Ya, liberal ni, golongan ni, dia memang study. Dia ada NGO dia tuan-tuan. Dia ada tempat pakar rujuk. Dan dia ada soalan-soalan killer. Walaupun kita nampak dia tu liberal, tapi dia ada soalan-soalan killer yang bila kena kat kita, kita terduduk berektikaf kat luar tuan-tuan, bukan kat dalam masjid. Tak boleh nak jawab. Tak apa Ustaz, insya-Allah kita nak dakwah ni. Okey, tak apa, dakwah. Sekali 2-3 hari lepas tu dia jumpa saya, Ustaz, saya pening kepala dah Ustaz. Betul, sebab apa? Golongan liberal ni bila dia nak kuatkan liberal dia takkan duduk diam. Dia akan buat research, dia akan kontak sister Islam, dia akan kontak, dia akan tengok rujukan-rujukan yang mana ada dekat Indonesia paling dekat, Islam liberal, jaringan liberal. Dia akan rujuk, di situlah rujukan yang mana, ini soalan killer, kalau aku bantai ke orang biasa ni tak boleh jawab, dia mati akal. I'm the winner. Kena kat ustaz pun tak jawab juga. Dia kata, apa soalan dia tanya? Mati akal ustaz. Dia kata kenapa Islam ini tak benarkan umat Islam dia penganut dia untuk murtad? Islam kata siapa nak masuk Islam, ya, you are the most welcome, kamu mau masuk Islam. Tapi bila orang Islam nak masuk agama lain, tak boleh pula. Yang kawan saya kata memang tak boleh. Dia kata memang tak boleh. Dia kata dalam Al-Quran kata boleh murtad. Member pening lah. Kata apa dalil dia? Daripada Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah. Bila dia kata, bila saya dengar tu macam betul pula. Kau pun bingai juga, saya kata. Itulah saya kata, bukan saya nak merendahkan tuan-tuan. Bukan erti kata, Ustaz ingat dakwah ni Ustaz saja ke? Kami tak ada dakwah. Betul. Ada part yang kita semua kena dakwah tuan-tuan. Ada part benda yang, tapi benda
in deep place. Kalau itu kena hati-hati. Nak bertemu dengan saya ni, kalau orang, jom ustaz saya nak berdebat dengan pakar, saya tak berani sebab saya bukan pakar Bible. Saya tak berani. Betul, walaupun saya ustaz, saya bukan pakar Bible. Kalau nak, saya ada kawan kontak ramai. Memang dia buat research, deep research pasal Bible. Contoh macam Barangka Syakir, saya panggil dia, mungkin serah pada pakar. Jadi tengok, ukur, pandang cermin macam mana. Dia kata saya pening ustaz. Dan dia kata Islam sendiri membenarkan pluralisme. Dia bawa ayat Al-Quran, tapi dia tak baca ayat Al-Quran. Dia kata you buka surah ni ayat begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Ya, fala apa ayat itu lupa dah. Fala khaufun alaihim wa hum yahzanun. Ayat ni dia kata orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, sabiin ni ada kata penyembah bintang, ada kata ahli fatrah, ya, dan mereka yang beriman pada hari akhirat dan beramal saleh, mereka itu dekat akhirat. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan rasa gentar, tak ada rasa sedih. Maksudnya mereka akan selamat dekat akhirat. Ayat ni dia kata tengok, golongan disebut termasuk Yahudi dan Nasrani pun dia kata ke akhirat akan selamat. Ini menunjukkan agama Yahudi dan Nasrani adalah agama yang benar. Kenapa pula kita nak kata Yahudi masuk neraka, Nasrani masuk neraka? Pening saya ustaz. Ya, betul. Jangan main-main tuan-tuan. Inilah saya kata bila saya teringat soalan yang pertama, boleh jatuh akidah, keluar akidah, boleh murtad. Inilah tuan-tuan. Dalam Al-Quran kata wa may yabtaghi ghairil islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang berkehendakkan selain daripada Islam, maka dekat akhirat nanti dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terima masuk syurga. Allah tak terima keimanan dia. Walaupun ibadah macam mana bagus sekalipun, tapi bukan Islam, Allah tak terima dia. Dekat akhirat nanti dia tergolong daripada golongan mereka yang rugi selama-lama dalam neraka tuan-tuan. Itu hakikat dalam Al-Quran. Itulah liberal, ambil satu ayat dia tinggalkan ayat yang lain. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pening kepala nak jawab. Ustaz macam mana nak jawab? Ya, saya kata balik, la ikraha fid din tu tak ada kena-mengena dengan suruh memberi kebebasan untuk umat Islam ataupun penganut agama Islam untuk murtad. Tidak. Ia berbalik kepada asbabun nuzul. Ini saya katakan ciri-ciri liberalis sangat bahaya. Antaranya kalau kita nak tengok, ada golongan anti hadis juga ada dalam golongan liberal. Contoh, mereka nak tafsirkan la ikraha fid din, mereka nak ikut mantik, logik dan kepala otak mereka. Tapi mereka sisihkan kaedah yang disepakati oleh para ulama, yang diamalkan oleh para sahabat tabi'in turun-temurun. Salah satu metod nak tafsirkan Al-Quran iaitu melihat kepada sebab turun ayat. Nak tafsirkan la ikraha fid din, tengok sebab turun ayat. Sebab turun ayat apa? Ada seorang sahabat Nabi SAW, asalnya Kristian. Dia masuk Islam, anak dia masuk Islam, isteri masuk Islam. Tinggal 2 orang anak dia tak masuk Islam. Dia pujuk anak bujang 2 orang masuk Islam, tak nak juga. Last dia paksa, kalau kau tak nak masuk Islam, aku nak bunuh kau, aku nak pukul kau, kau jangan mengaku aku di bapa kau. Dia paksa. Ya, bila dia paksa anak dia tu masuk Islam, turun ayat ni. Jadi maksud ayat ni bukan bagi lesen besar untuk orang Islam murtad. Maksud ayat ini iaitu jangan paksa orang Kristian, jangan paksa orang Buddha, jangan paksa orang Hindu untuk masuk Islam. Itu maksud ayat dia. Nampak? Ya, jadi keterbukaan dalam agama ni bukan simply easy kita nak ya. Maknanya orang yang dah masuk Islam tu, dia tak boleh gunakan ayat tu lah. Dia wajiblah ikut walaupun terpaksa. Dia wajib ikut. Ya. Dan kedua tentang ayat yang kata orang yang beriman, beramal soleh, Yahudi, Nasrani ke akhirat akan selamat. Ayat tu pun kena tengok pada sebab turun ayat. Sebab turun ayat ni tuan-tuan, ceritanya pasal Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Siapa Salman Al-Farisi? Seorang sahabat Nabi berasal daripada Parsi. Ya, dia dulu bekas penyembah api. Dia tak puas hati dengan akidah, kenapa aku nak sembah berhala, nak sembah api. Kami pula nak kena jaga api, tak boleh kasih mati. Dia pergi dekat Palestin. Dia pernah memeluk agama Yahudi dan pernah memeluk agama Kristian. Ya, orang Yahudi lah bawa dekat Madinah, jumpa Nabi SAW, dia masuk Islam.
So dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan tok guru aku yang beragama Kristian dan Yahudi yang tak sempat jumpa engkau, tapi dalam masa yang sama mereka beriman pada engkau. Dia cerita pada aku akan lahir Nabi akhir zaman, sifat dia begini, detail Injil dalam Taurat. Mereka tak tolak engkau Rasulullah, mereka beriman kepada engkau. Adakah mereka itu termasuk ahli neraka? Maka Nabi kata mereka juga termasuk ahli neraka. Salman sedih. Maka turun ayat ini, Allah mengatakan bahawa Yahudi yang tak sempat jumpa Nabi, yang beriman pada Nabi. Maksudnya kalau Nabi datang, mereka akan beriman, tapi mereka tak sempat, mereka meninggal. Ya, golongan macam tu masuk syurga sama dengan orang yang beriman di kalangan orang Islam. Yang Yahudi, yang Nabi dah keluar, ni yang tak beriman, siap ubah, dia padam nama Nabi, padam sifat tentang syama'il Nabi, dia padam tu, itu tak masuk, itu lain. So penjelasan asbabun nuzul ini jelas, ya. Tapi inilah liberal dia punya method dia kata, itu you punya cara lah. You punya cara, you nak pakai asbabun nuzul, kami nak gunakan tafsiran lain, kami berhak. Gila ke apa? Dan golongan liberal ni lawyer. Saya kata, boleh tak you bagi common law tu, yang Malaysia tu, boleh tak I sebagai ustaz yang tak ada kelulusan undang-undang, boleh tak I nak terjemah sendiri? Boleh tak I nak klausa tu saya nak tafsir sendiri? Oh no, absolutely tak boleh. Dia kata, pasal apa? You bukan lawyer, you bukan pengamal undang-undang. Siapa you nak mentafsirkan undang-undang ni? Boleh pula. Tapi Al-Quran kau tak nak serahkan pada pakar. Apa kejadahnya ni? Ya, saya nak repair kereta tu, panggil ustaz. Ya, panggil ustaz tolong repairkan kereta. Tak apa, saya tak repairkan kereta, saya baca Yasin aja, insya-Allah kereta akan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tak hidup, terimalah takdir Allah. Itulah ustaz boleh buat. Memang tak boleh, panggillah mekanik. Begitu juga Al-Quran, hadis dan sebagainya, kena lihat kepada metod, ada kajian tertentu, kena ikut landas-landasan yang betul. Jadi yang berkaitan dengan kita penerimaan agama, kita terima agama, ya. Buktinya Islam tersebar, Yahudi tetap hidup, Kristian tetap hidup. Fatuh Makkah, ramai yang masuk Islam, tapi masih lagi ramai yang kekal dengan agama mereka, musyrikin. Tak ada mati pun, kita bagi, tak ada masalah. Tapi berpada-padalah, maksudnya kita nak hormat agama, biar dia nak amalkan. Tak apa, okey tak apa. You bukan Islam, you Hindu, Buddha, okey, you nak sembah tokong, silakan. Ya, ni kita pula terhegeh-hegeh kata, tak apa, ya, tak apa, saya sekali nak sembah macam tu. Ini baru tuan-tuan orang duk post gambar, ada remaja perempuan duk sibuk buat patung babi, khinzir tu bahasa Arab, saya tak syok, kita pakai bahasa kita lah tuan-tuan. Dia buat patung babi, kata kami nak buat kelainan, ya, nak meraihkan golongan-golongan Cina beragama Buddha ni. Kata kita nak hormat agama orang lain, biarlah kita hormat, kita tak kacau dia. Nampak tokoh ni kita tak hancurkan, nampak dia nak beramal dengan agama dia, silakan, tak ada masalah. Tapi kita duk involve pasal apa? Ya, bukan kita makan babi pun, tapi kita lihat dari segi sudut lain. Kau dah lah buat benda patung, ya, patung kan benda yang kita letak, ya, perhiasan tak boleh diagungkan. Kalau mainan lain cerita lah tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW, ya, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang paling dahsyat azab yang Allah bagi ke akhirat orang yang buat patung ni tuan-tuan. Dah lah patung, tapi kau meraihkan agama buat patung babi pula. Dalam hadis Nabi kata, rumah yang ada babi, ada patung, ada anjing, malaikat tak masuk. Benda kan jelas, ulama kata haram benda. You support pasal apa? Ni atas dasar kita nak hormat agama lain, atas dasar kita nak kata rahmatan lil alamin. Bukan, rahmatan lil alamin kita hormat. Kalau dia nak beragama, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan suruh kami nak kena masuk you punya gereja, nak suruh masuk you punya ni, nak suruh involve dengan adat istiadat ataupun ritual kamu. No, tak boleh. Itu yang kita kata tasamuh yang kita nak bagi. Tapi kadang-kadang kita ni terlajak lebih pula. Kita jenis nak ambil hati sangat orang bukan Islam ni tuan-tuan. Yang maaf cakap, atas sebab mileage politik ni, kalau kita nak jet kereta tu, orang kata kalau nak jet kereta tu asal boleh nak cabut tayar tu lah. Tapi jok kita sampai terbalik tuan-tuan, melampau sangat.
Berpada-padalah nak tengok bagaimana kita menghormati agama. Ciri-cirinya panjang cerita tuan-tuan, ikut Al-Quran Sunnah, ikut ajaran Nabi SAW. Berpada-pada, tak apa, tanpa perlu kita nak beria-ria sangat, terhegeh-hegeh sangat sampai kita melanggar landasan-landasan ataupun prinsip-prinsip Islam, terpaksa menggadaikan itu semua. Ini yang dimaksudkan ciri-ciri liberal. Dan ciri-ciri liberal ni tuan-tuan, saya tertarik dengan sahabat saya Dr. Izwan kata 5S tu. Itulah. Dan apabila golongan-golongan liberal ni dia masuk dekat media sosial, bila saya tengok dekat komen-komen tu, menakutkan. Menakutkan tuan-tuan. Saya tak kisah kalau komen daripada golongan India, Hindu ataupun Cina Buddha, saya tak kisah. Mereka bukan Islam. Tapi saya tengok komen-komen yang menyokong, ya, yang support kata-kata liberal yang mereka ucapkan dekat media sosial, golongan anak-anak gadis Melayu kita, orang-orang bujang kita, yang kata, you are so true lah, pakai tudung tuan-tuan. Ya, sebab apa ni tuan-tuan? Amalan ataupun pemikiran liberalisme semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda. Pasal apa ni tuan-tuan? Seperti Dr. Izwan kata, pertama, sebab budaya Hinduisme. Hinduisme ni apa tuan-tuan? Budaya yang suka hiburan. Hiburan yang tidak terbatas. Boleh berkapa, boleh duduk sebilik, boleh pegang-pegang, boleh bertiktok. Tu satu hal pula tu. TikTok ya? Bertiktok. Dia bukan budak muda tuan-tuan. Tahun lepas saya tengok ada nenek bertiktok. Nenek, 2 orang nenek ni tuan-tuan bertiktok. Macam tu. Saya tutup cepat-cepat. Ya, saya tengok kalau anak dara bertiktok, saya tutup cepat-cepat. Pasal apa? Sebab mereka joget dengan baju ketat menggairahkan. Saya tak nak tengok lama-lama, tutup. Ini 2 orang nenek bertiktok pun saya tutup cepat-cepat. Pasal apa? Takut muntah. Baldi tak ada tuan-tuan. Nampak tak? Geli aku tengok. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi budaya Hinduisme ni maksudnya mereka nakkan hiburan yang tidak ada batasan agama. So mereka tak nak keluar Islam, mereka masih mengaku Islam. Jadi bagaimana nak menghalalkan perbuatan ini menurut persepsi Islam mereka? Liberal lah jalan keluar tuan-tuan. Nampak tu? Jadi saya kata, Ustaz Bahtiar kata, kenalah hati-hati tengok anak kita. Balik tengok anak kita. Masalahnya tu kan, kita jadi susah ni sebab ada dalam kalangan orang yang berpengaruh, dia menyokong liberalisme ni. Kan? Dia bawa pula fahaman tu yang payah tu. Dalam kalangan orang berpengaruh, mungkin pemimpin ke, orang yang suaranya diterima oleh masyarakat tu kan. Last kali budak bermening, ustaz kata gini, ni kata gini, last kali macam mana? Tu yang kata kat rumah masing-masing, tolong jaga anak masing-masing tu. Ya Ustaz kan? Gitu. Balik cek Facebook, cek Instagram anak-anak. Yes, Balik tengok kalau ada kunci pintu, cakap abah tak nak tengok kunci pintu. Nak main laptop, nak main handset, depan abah. Depan mak. Betul? Kena tengok. Kena, anak saya, abah nak pinjam komputer, nak tengok laptop, kata, jangan tengok bilik, tengok ke ruang tamu. Kita tak tengok sebelah dia sekali kan, kita pun duduk TikTok juga, tak ada lah macam tu. Ya? Kita duduk kat ruang tamu, kita baca buku ke, buat kerja ke, okey, pasang YouTube, pasang kuat-kuat, kita tahu apa dia dengar. Kena tuan-tuan, bila lagi? Siapa yang nak apa? Tuan-tuan yang saya anak dah besar-besar, tengok cucu kita, tengok menantu kita tu. Ni, ini dah makin tua, halang kau ni, berani kau pukul cucu aku, kau berani cucu aku. Masa dia budak-budak dia pukul kita punya dahsyat. Tapi kalau cucu dia kena, itu datuk tuan-tuan. Nanti saya pun macam tu juga. Kena tegas sikit, tak semestinya pukul. Ya, tetapi dalam erti kata, kena lihat budak zaman sekarang ni cukup licik. Cukup licik. Kalau kita tak ambil tindakan drastik, aduh, wallahu a'lam. Bila dengar Ustaz Izwan sebut, Dr. Izwan sebut tadi kan, budak usia 12 tahun tadi tu kan, nampak tu, pengaruh dia tu sangat bahaya tu. Saya ni anak dia 3 orang semua perempuan ni. Anak 3 orang semua perempuan ni, anak dara semua ni. Boleh berbesan dengan saya ni. Anak saya suruh lelaki. Sama-sama kata-kata satu kan. Kalau saya komen je dekat dia punya Instagram tu, jaga saya punya menantu tu elok, saya kata. Anak kami sulung sama kan. Okay, Dr. Izwan. Boleh, tapi hantaran pound sterling. Dia kata hantaran guna pound sterling, dia kata. Tu yang payah tu kan. Dr. Izwan kaitan dengan pengalaman Dr. Izwan, Ustaz Izwan dengan golongan LGBT. Dr. Izwan ni dia buat program pemulihan LGBT ni. Saya tengok videonya, saya tengok grup, dahsyat lah program dia orang ni.
Risau juga Dr. Izwan. Tak tahu siapa yang pulih sebenarnya. Takut LGBT tu yang pulih ataupun dia terikut pula waktu nanti kan. Risau juga tu kan. Nak tanya Ustaz, apakah kelompok fahaman liberal ni, LGBT ni, ada tak kita faham kelompok-kelompok katakanlah yang geng-geng LGBT ni, kita kata transgender ni kan, yang konflik identiti, konflik jantina ni kan banyak dia punya pengaruh yang jual produk-produk kecantikan ni, betul tak kan? Kan banyak. Apakah mereka ni sangat berpengaruh kepada dalam masyarakat kita ni dan memberi kesan yang besar kepada fahaman liberal ni? Silakan doktor. Terima kasih pada Ustaz Fatia, Ustaz Syed. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Baik. Saya nak ulas begini Ustaz Fatia. Kita faham dulu hasil daripada serangan pemikiran liberalisme itu. Jadi dia menimbulkan beberapa produk. So antara produk dia adalah gerakan hak asasi yang mengutamakan hak peribadi dan individu tadi, walaupun bertentangan dengan syarak. Termasuklah gerakan menuntut supaya dihalalkan perlakuan homoseksual, menuntut supaya diberikan keizinan dan peluang untuk berkahwin sesama jenis. Alhamdulillah saya sempat berkursus di UK hampir sebulan 2017, dan di sana kami bertemu dengan pemuka-pemuka pendukung LGBT. Ada seorang bernama Peter Thatcher, aktivis, sangat promote gaya hidup LGBT di United Kingdom. Kita berjumpa dengan Al-Iman Group, NGO Islam tetapi very support to LGBT. Mereka kahwinkan pasangan-pasangan yang sama jenis sesama Muslim, pengkit, lesbian, gay dan sebagainya. Kami jumpa seorang padri gay yang bernama, lupa dah nama dia. Padri pun gay. Bayangkan dia seorang padri, at the same time dia mengaku dia seorang gay. Dan dia cuba cari di mana ayat dalam Bible untuk justify yang tak salah dia buat benda tu. Lalu dia kata ada satu ayat dalam Bible, you are made in a unique way. Kamu diciptakan dalam keadaan yang unik, maka dia merasakan diri dialah antara orang yang unik itu. Dia pegang agama Kristian sebagai seorang padri, pegang kuat agamanya, tetapi waktu yang sama sebagai seorang gay. Sebab itulah saya katakan di antara punca bila saya mengkaji, sebenarnya Ustaz Fatia, Ustaz Syed, meja PhD saya itu dalam pengajian Al-Quran, tafsir, tapi mengkaji LGBT Muslim di negara kita. Kerana apa? Di Barat sudah ada pendukung-pendukung Muslim yang pro LGBT menggunakan ayat-ayat Quran untuk menghalalkan perlakuan mereka. Antaranya apa? Ayat 21 surah Ar-Rum. Kata Allah, wa min ayati an khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dijadikan pasangan kamu dari jenis kamu sendiri. Seorang bernama Muhsin Hendricks, siapa dia? Imam di Cape Town, Afrika Selatan. Dia puasa 60 hari tuan-tuan. Saya tanya, puasa Ramadan berapa hari? Sebulan, 30 hari. Dia puasa 60 hari, 2 bulan. Lepas 2 bulan dia buat confession, dia buat pengakuan, saya seorang imam dan saya seorang gay. Dan dia kata apa? Pasangan dalam ayat itu tidak mesti pasangan berlainan jenis, boleh jadi pasangan yang sama jenis. Sedangkan ayat itu jelas kata para ulama, bila kata pasangan dari jenis kamu, maknanya bila kamu manusia, pasangan kamu juga daripada jenis yang sama manusia. Tak boleh orang bunian macam cerita hantu Kak Limah tu Ustaz Fatia. Sampai sudah si usia tu tak kahwin. Sebab apa? Tak boleh kahwin dengan bunian tu. Tetapi fitrahnya tetap pasangan itu lelaki dan perempuan. Wa khalaqnakum azwaja, surah An-Naba.
dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan lelaki dan perempuan. Kemudian tuan-tuan mereka guna ayat 35 surah An-Nur, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah, kawinkanlah anak-anak bujang di antara kamu, yang anak dara, yang anak bujang, kalau sampai masa kawinkanlah. Lalu ada seorang bernama Hussein Al-Menyawi, seorang yang berasal daripada Mesir, migrate to Amerika, dan dia mengatakan kami LGBT Muslim tak minat kepada pasangan berlainan jenis, maka benarkanlah kami untuk kahwin sama jenis. Bagaimana kaedah dia? Kena buat ijtihad baru, kena define balik maksud nikah dari sudut syarak. Saya nak tanya tuan-tuan, apa maksud perkahwinan, an-nikah dari sudut syarak? Perkahwinan mesti berlaku di antara siapa dengan siapa? Lelaki dan perempuan yang bukan mahram, sahabat ya. Maknanya apa? Yang mahram pun tak boleh, betul tak saya? Ayah tak boleh kahwin dengan anak perempuan, mak tak boleh kahwin dengan anak lelaki, lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki, perempuan tak boleh kahwin dengan perempuan, maknya tak boleh kahwin dengan lelaki, khunsa pun tak boleh kahwin dengan lelaki. Maknanya itu yang diberikan panduan oleh syarak. Tiba-tiba mereka kata kita kena guna ijtihad baru, ada ruang untuk kahwin sama jenis. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebab itu saya nak tanya sikitlah malam ni, agak-agak kita faham tak apa dia LGBT tu? Apa dia tuan-tuan? Lesbian. Apa maksud lesbian? Perempuan yang minat sama perempuan. Pernah dalam waktu saya nak temu bual responden ni 18 orang, 6 orang gay, 6 orang lesbian, 6 orang maknyah. Bila saya nak keluar temu bual, 2 orang lesbian pada waktu itu. Jadi kata isteri, bang saya kena ikut abang. Saya takut lesbian tu mengurat abang. Saya kata jangan risau, lesbian tu tak minat lelaki yang saya risau, bawa awak di ngurat awak pula nanti. Terus tak jadi ikut tuan-tuan. Jadi orang lelaki ada satu alasan, nak gimana bang? Nak jumpa lesbian. InsyaAllah orang rumah tak ikut. Yang kedua, gay. Apa maksud gay? Lelaki yang minat lelaki. Dari 3 sudut tuan-tuan ya, sexual, romantic, physical. Dalam Islam yang dilarang itu pada perlakuan liwat itu, yang kata Imam Al-Qal'aji, persetubuhan seorang lelaki pada lelaki lain pada duburnya, itu maksud liwat. Tapi secara definisinya, kalau seorang gay sudah ada perasaan seksual, romantik dan fizikal, minat kepada semua jenis, itu sudah dianggap sebagai gay ataupun lesbian. Jadi yang ni, waktu saya nak temu seorang gay, dia kata, okay, you boleh datang apartment I, tapi you kena datang tingkat 16. Waktu tu saya dah berdebar tuan-tuan, nak pergi tak pergi, tapi saya tawakal jugalah, pergi juga. Masa ni boleh bawa isteri. Sebab apa? Nak temu bual gay. Jadi saya kata, awak tunggu di bawah, abang naik tingkat 16. Lepas sejam kalau abang tak keluar, awak telefon abang. Alhamdulillah, lepas sejam saya keluar dengan selamat, tidak diapa-apakan. Yang gay ni pula tuan-tuan, bila mereka nak berhijrah, ada pula dugaan lain. Mereka dah mula datang surau masjid. Kata mereka apa? Ustaz, saya tak boleh tengok abang-abang, pakcik-pakcik yang pakai plakat waktu dia rokok terangsang, Ustaz. Tu yang saya pakai swaslet dengan Ustaz Bahtiar. Yang paling tak boleh tengok Tok Imam pakai jubah putih, lagi dia terangsang. Mujur Ustaz Said pakai jubah hitam, jubah coklat. Maknanya itu dugaan dia. Kemudian yang ketiga, bisexual. Ini pun parah juga, sebab dia minat dua-dua dan kebanyakan dah kahwin. Tapi hari ini aduan banyak terima dekat kami, Ustaz, suami saya gay, Ustaz, isteri saya lesbian. Di mana bukti, di mana dalil kamu kata pasangan kamu begitu? Pada ni WhatsApp Ustaz. Sebab tu orang perempuan saya pesan begini, orang lelaki dulu. Orang lelaki saya pesan macam ni, handset ni kalau boleh jangan ada password. Ustaz, saya ada password? Ada. Boleh ada password? Ustaz Fatih ada? Baru buat password. Baru buat. Boleh ada password, tapi biar isteri kita tahu.
Maknanya apa? Dia boleh access handset kita bila-bila masa. Yang kedua, saya pesan dekat orang perempuan, kalau suami dah mula masuk tandas, bawa handset, jaga-jaga. Takut ada rimau gajah dalam handset dia. Tak benda dia simpan sampai ke dalam tandas dia bawa. Kemudian saya kata, orang perempuan perhati, kalau terbacalah WhatsApp suami kan, dia kata apa? Sayang-sayang, love you, apa khabar, moga bahagia til jannah. Kalau yang di WhatsApp tu namanya Aminah, redha je lah ibu-ibu, ujung-ujung jadi madu kita. Tapi kalau yang di WhatsApp tu sayang-sayang, love you, muah-muah, namanya Amin, tu bala nama dia. Jadi saya tanya orang perempuan, nak mana satu? Nak Amin ke nak Aminah? Soalan tanya ni, jawapan standard di mana-mana tuan-tuan, dua-dua tak nak ustaz. Jadi saya kata kadang-kadang orang sebut apa? LGBT, lelaki gagah, bini 3. Tapi itulah, nak lepas seorang ni pun payah kan. Jadi saya sebutkan maknanya apa tuan-tuan? Ini LGB, kemudian T, transgender. Dia tak rasa selesa dengan jantina asal dia. Suatu bila Ustaz Batiar sebut, kami bukan tak jumpa seorang ikon ni, Jakim jumpa dia. Siapa Jakim tu? Saya tuan-tuan. Sampai kena kutuk netizen Ustaz saya. Dia kata apa payah sangat nak tentu jantina, selak je lah kain dia. Ingat senang nak selak kain orang, ujung-ujung kita masuk dalam tuan-tuan. Yang tak puas hati dia petikai pula jantina saya. Dr. Izzuan ni laki ke perempuan? Payah sangat nak tentu jantina dia. Tuan-tuan, bapak dia mengaku dia khunsa. Saya kata pakcik, kita base kepada dokumen hitam putih. Yang rumus di media sosial berlega itu dokumen hitam putih sebaliknya. Jadi bila dah bercanggah, perakuan lisan dengan dokumen hitam putih, mana lagi kuat tuan-tuan? Dokumen hitam putih kan? Jadi macam mana jalan keluarnya? Itu kita cadang buat pengesahan jantina. Kita cadangkan di beberapa pusat perubatan yang diiktiraf oleh kerajaan. Ada pakar-pakarnya yang akan cek ujian genetik, kromosom, psikiatris, ONG sebagainya. Tiba-tiba hari kejadian dia tak datang. So bila tak datang, kita tak boleh buat pengesahan apa-apa. Maknanya itu yang kena faham. Jadi kerana itulah saya katakan, bila disebut tentang LGBT, ini antara perjuangan bagi gerakan LGBT. Mereka tuntut dimansuhkan undang-undang berkaitan dengan homoseksual. Tuan-tuan bayang, inemen jenah syariah diperuntukkan. Siapa-siapa yang terlibat dengan liwat, musahakah lesbian dan juga lelaki belagak seperti perempuan, peruntukan yang ada 356. Apa 356? 3 tahun penjara atau 5,000 denda atau 6 kali sebatan. Sebab itu Mahkamah Syariah di Terengganu ketika dapat pasangan lesbian ditangkap itu, hakim jatuhkan hukuman apa? Sebatan 6 kali. Tapi ingat, itu sebatan syariah, bukannya sebatan yang biasa kita tengok di penjara. Bahkan hari ini sudah ada 28 buah negara yang sudah mengiktiraf perkahwinan sama jenis. Saya ingat lagi Ustaz Batiar, Ustaz Syed, ketika saya bentang paper di Oxford 2014. Saya datang tu kebetulan dengan kawan lelaki lah. Takkan nak bawa kawan perempuan kan? Bawa kawan lelaki. Habis daripada speech pembukaan oleh organizer tu, dia kata we have wine reception session. Maknanya upacara minuman selamat datang. Wine maknanya disediakan hidangan Arab. But for the Muslim we serve orange juice, dia kata. Yang Muslim waktu tu saya seorang daripada Malaysia, kebanyakannya European, Amerika, Finland, Holland, UK sebagainya. Ada seorang Bangladesh pelajar di Oxford, Muslim juga. Baik. Saya kata kat kawan saya, kalau saya tak masuk ugi, bila lagi nak gaul dengan dia orang ni. Tengah saya minum orange juice seorang-seorang, yang lain pakat minum wine belaka, datang seorang profesor perempuan daripada Denmark. Tinggi orangnya. Nama dia Mary Ann Shoemaker. Bukan Shoemaker yang F1 tu Ustaz. Nama dia Mary Ann Shoemaker. Saya ingat lagi. So soalan dia tanya kat saya, waktu tu saya pakai kopiah hitam, pakai blazer, okey, baju Raihan,
Lepas tu soalan maut dia tanya saya, excuse me, can I ask you one question, are you gay? Oh sudah tuan-tuan. Mentang-mentang dia tengok kita dengan kawan lelaki tu, dia ingat kita gay couple. Saya pun jawab balik, no, I'm not gay, I'm straight person, I'm normal person. Saya orang betul lah, orang normal, straight person. Sebab kita ni heterosexual bila berlainan jenis, yang homo ni sama jenis. So dia kata, okay, excuse me, I'm sorry for that question, but I will tell you I'm lesbian. Dia beritahu kepada kita dengan jelas, seorang profesor, saya lesbian. Dia tunjuk cincin kahwin dia. And I've already born 3 daughters. Saya sudah melahirkan 3 orang anak perempuan. Tuan-tuan, agak-agak kalau perempuan dengan perempuan dapat anak ke tidak? Macam mana dia dapat anak tu? Duk bayang je, bayang muda. Bayang. Laki dengan laki dia dapat anak, Ustaz Bahtiar. Saya ni nampak muka tua tak apa Ustaz. Yang saya bimbang Ustaz Bahtiar ni Ustaz Syed. Jambu sangat dia. Dia kalau lagi dia minat macam Ustaz Bahtiar ni, makan merah pula. Kono balik. Tapi kalau Ustaz Syed buka spek, cuba buka spek Ustaz Syed. Baik. Jadi saya nak sebutkan, dia kata apa? Dekat Denmark, we have our own bank sperm. Ada bank sperma. So you nak sperm siapa? Lawyer, teacher, engineer, doktor, ustazah. Ustazah pun ada juga ustaz, ER belakang. Sebab dah lawyer, doktor, engineer, teacher, jadi ustaz pun tambah ER, ustazah. Tuan-tuan, dia boleh pilih, boleh choose mana sperm yang dia nak. Sebab tu kalau kata gay buat hubungan, agak kalau keluar sperm tu dia pun heran, nak ke mana aku ni? Sebab dia ikut jalan belakang. Jadi dia kata di Denmark antara negara yang sudah legalize same sex marriage, perkahwinan sama jenis. Jadi ini di antara tuntutan-tuntutan yang sebenarnya sudah sampai pun ke negara jiran kita. Yogyakarta Principle 2014, keseluruhan pemuka-pemuka LGBT sedunia mereka berkumpul buat satu resolution. So hari ini tagline mereka apa? SOGI, Sexual Orientation Gender Identity. Kalau kamu nak buat hubungan sama jenis pun terpulang, berlainan jenis pun terpulang. Gender ni di barat hari ini ada gender revolution. Sudah ada 24 kategori gender. Kita orang Islam kita faham ada lelaki, perempuan. Yang ketiga Ustaz Syed, khunsa. Itu dia akui dalam Islam dan kena diberikan hak dia. Tetapi kita sebut bagaimana pada hari ini mereka sudah ke arah itu. Dan mereka menuntut kepada perkara-perkara tadi supaya diberikan hak mereka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya buka soalan daripada tuan-tuan. Kalau ada jemaah nak tanya soalan kepada 2 orang panel kita ni, rugi tak tanya ni sebab yelah kan huraiannya kan dengan datanya, dengan hujahnya. Tuan-tuan, saya buka muslimat kat belakang nak bagi soalan bawa ke depan pun boleh. Ada? Senyap tu. Ada? Okey tuan. Saya bagi mic. Test. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 soalan untuk kedua-dua panel lah. Yang pertama, apakah isu LGBT ni pernah hadir di zaman Nabi Muhammad SAW dan bagaimana isu ni ditanggapi? Kemudian saya nak tanya untuk pihak yang doktor lah, yang terlibat secara langsung dalam isu ni, bagaimana pihak JAKIM sendiri menangani isu-isu yang berlega di negara kita, terutama sekarang ni makin lama makin mula berani mereka tampil di hadapan, dan bagaimana prosedur dan pewartawan yang diwartakan oleh pihak JAKIM sendiri. Sebab kalau kita tengok dalam media sosial, macam isu yang sajat lah, yang macam mana tadi doktor ada bicarakan tentang, kalau nak tahu jantina selak je lah kain kan. Memang orang awam akan netizen akan buat macam-macam torture lah kepada JAKIM. Apa tindakan JAKIM sendiri? Sebab sampai sekarang ni pewartaan pun tidak jelas. Itu yang banyak saya dengar isu. Tapi bila saya dengar penerangan daripada doktor tadi, jelas-jelas sedikit. Cuma nak tahu bagaimana prosedur dan apa tindak tanduk JAKIM sendiri, walaupun setelah berlakunya pertukaran pentadbiran kerajaan sekarang ni, dan apa yang
yang pihak JAKIM sendiri buat untuk menangani isu-isu ni. Okey. Itu saja daripada saya. Nama siapa tadi? Saya Abdul Halim. Abdul Halim. Dah bekerja dah? Saya dah bekerja. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dua soalan tadi satu, zaman Nabi berlaku tak LGBT dan cara Nabi mengatasi. Yang kedua, JAKIM tadi tu. Betul ke dekat JAKIM ni? Sila Ustaz. Baik, soalan yang baik. LGBT pada zaman Nabi SAW. Jadi kita nak kata dari segi sudut wujud, benar-benar wujud ataupun tidak. Kalau kita nak kata bab lesbian, gay ni memang wujud pada zaman Nabi Lut lagi. Ya, tak mustahil mungkin wujud pada zaman keberadaan Nabi SAW di Madinah. Jelas sebab apa, ada dalam Al-Quran jelas yang kata tadi litaskunu ilaiha dalam Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran jelas menentang amalan kaum Lut. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Jelas sesungguhnya kalian mendatangi lelaki secara syahwat, bukan datang pada perempuan, sedangkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Maksudnya LGBT ni jelas perkara yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah labelkan satu amalan yang melampaui batas, dosa besar. Ya. Dan berkaitan dengan gay dengan lesbian ni tuan-tuan, ada hadis Nabi kata idza wajadta ahadan amila amala qauma lutin faqtuluhu. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, sesiapa yang kamu dapati dia beramal ataupun melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuh dia. Maksudnya jatuhkan hukum hudud. Maksudnya ada peruntukan hudud yang dimaksudkan oleh Islam itu sendiri untuk hukuman bagi mereka yang menjalani satu amal sosial yang disebutkan sebagai LGBT, gay dan lesbian ni lah. Ya, cuma gay itu jelas hukumnya hudud, cuma lesbian ada perbincangan di kalangan para fuqaha, adakah hudud ataupun ta'zir, khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi hukuman tu ada, tapi kita tak nafikan. Ya, bukan jenis hukum macam tu saja. Nak jatuhkan hukum hudud ni ada syarat-syarat yang ketat. Ada 4 orang saksi, ya, perlu ada spesifik yang tertentu untuk jatuhkan. Dia sama macam hukuman zina jugalah. Macam zina jugalah. Ya, tak boleh ada syubhah. Syubhah memang jatuh teruslah. Jatuh kepada hukum ta'zir. Ya, bukan senang sebenarnya. Ya, dan tak nafikan, bukan erti kata Islam kata nampak tu bunuh ataupun dia tak, dia satu proses yang amat rumit. Dia amat rumit. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, hukum hudud ke atas penzina, rejam atau sebat ni, kebanyakannya bukan penyaksian, kebanyakan pengakuan. Pengakuan sendiri. Maksudnya nak nampak saksi 4 orang adil tu payah. Sangat sikit hadis. Yang banyak Nabi hukum tu rejam ataupun sebat, ya, yang mengaku sendiri. Sampai Nabi duk lagi, kau gila ke? Nabi kalau boleh tak jalan, ya. Maksudnya ada yang kadang-kadang liberal nampak ni brutality. Tahu bunuh. Tak, sebenarnya ada unsur dakwah sebenarnya. Bukti saya ceritakan kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Bani Hanifah tak nak bayar zakat. Tak ada Sayyidina Abu Bakar tu bunuh, tidak. Hantar pendakwah, dakwah mereka, suruh bertaubat, bagi masa. Tak nak juga, barulah secara kekerasan. Maksudnya hukuman ada, tak dinafikan. Usaha dakwah secara lembut ada pada zaman Nabi. Cuma wujud ataupun tidak pada zaman Nabi golongan lesbi dan gay ni wallahu a'lam. Tapi sejarah membuktikan semenjak zaman Nabi Lut sudah ada lah. Ya, berkaitan dengan khunsa, khunsa tak ada masalah. Ya, khunsa ada perbahasan fiqh yang khusus. Berkaitan dengan transgender ni, zaman Nabi tak adalah golongan transgender yang tukar jantina, cuma yang berperwatakan wanita tu ada. Ya, ada hadis mukhannath yang mana hadis jelas Nabi SAW menyatakan Allah melaknat golongan mukhannathin. Ya, begitu juga mereka yang al-mutasyabbihina birrijal, hadis Nabi SAW. Begitu juga ada yang Nabi kata, jikalau kamu mendapati golongan mukhannath yang berada di rumah kamu, keluarkan mereka. Jangan duduk sama-sama. Dan saya yakin Ustaz Dr. Izwan pakar LGBT, dia tahu bahawa LGBT ni bukan genetik, dia penyakit yang merebak. Walaupun saya bukan pakar, tapi saya ada jumpa beberapa jurnal, international journal, Scopus, yang ceritakan, membuktikan bahawa transgender, maknya tomboy ni bukan genetik. Tidak, dia memang pengaruh kawan, dia pengaruh sekeliling ni tuan-tuan.
Ya, sebab itu apabila kita lihat Nabi kata nampak golongan mukhannas, golongan maknyah ni jangan kamu join sekali. Jangan kamu duduk, kamu keluarkan dia. Pasal apa? Dia bagi efek. Bukanlah kita nak sisihkan dia, tidak. Tak apa, sebab apa? Biar kita keluarkan dia. Kalau tidak biarkan, dia takut bagi efek pada orang lain. Dia macam mana Ustaz Yang buat keluar tu kita kumpulkan dia ke ataupun macam mana? Yalah, Sebab ada pemulihan. perbincangan, cuma hadis tu ringkas, perlu pentafsiran di kalangan para ulama lah. Of course lah, tak ada kita tak bagi rumah ke tak bagi apa. Jadi kita boleh tafsirkan zaman sekarang ni mengikut maqasid syariah. Boleh kita sediakan satu penempatan khusus, ya, itu Ustaz Izwan bercerita lah bagaimana tindakan JAKIM dan sebagainya. Tapi poin hadis tu Nabi suruh keluarkan supaya jangan bercampur dengan orang yang normal. Pasal apa? Dia boleh merebak. Dia boleh merebak. Saya ingat lagi status Dr. Izwan cerita pasal mana ada seorang pelajar lelaki belajar luar negeri yang dulu dia normal. Belajar luar negeri tak, doktor? Belajar luar negeri jadi gay. Tak tak? Bukan genetik. Dulu boleh siap pick up line lagi kat sekolah tu dengan perempuan. Ya, bila sampai kat luar negeri pick up line dengan lelaki pula. Ya, jadi tak? Jadi benda tu satu benda yang kata saya tak berapa setuju. Maksudnya kita kena mendekati golongan LGBT. Ya, saya setuju. Mendekati golongan LGBT ni kena orang yang profesional. Bukan semua. Ya, bukan semua. Kalau orang yang mendekati LGBT ni yang tak ada pegangan yang kuat, tak ada bekalan yang kuat, tak ada teknik, metod yang kuat, silap-silap dia akan jadi golongan yang paling tidak pun tuan-tuan dia tak jadi. Sebab apa? Saya pernah bertemu dengan golongan yang campur dengan maknyah ni, perempuan dia campur dengan maknyah. Yalah, of course dia tak jadi maknyah sebab dia perempuan. Ya. Sebab kesan dia bercampur tu, dia tak jadi maknyah, paling tidak dia simpati dengan golongan ni. Simpati macam mana? Dia akan bela sebaik-baiknya. Dia bela. Apa nak marah dia, lantaklah dia orang macam tu. Pasal apa? Sebab itu dalam hadis Nabi sebut kata al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya ikut kawan dia. Falyanzur ila man yukhalil. Sebab tu falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Setiap seorang kena tengok siapa dia kawan. Sebab kawan boleh bagi kesan, pengaruh pada kita. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, dia kata tentang orang yang berkawan dengan tukang besi dengan tukang minyak wangi. Nabi kata kesan sikit mesti kena. Yang mana kalau duduk dengan penjual minyak wangi, kalau tak dapat minyak wangi pun kita akan menghirup bau yang sedap, segar otak. Itu paling cikai lah tu. Mesti ada juga. Begitu juga berkawan dengan tukang besi ni, walaupun tak kena api yang merebak kena kat kita tu, ataupun kita pun tak kena berpeluh macam dia, tapi kita duduk dekat dengan dia, kita akan bau hangit, peluh. Maksudnya, sebab tu saya kata kita kena hati-hati, bukan sebarangan yang kita nak kata apa. Saya pernah juga, saya kata ya, golongan maknyah ni dia pun pandai juga, dia pun baca kitab fiqh manhaji. Dia baca kitab fiqh manhaji. Betul. Kawan saya ustaz juga, tapi dia tak berapa mahir dalam bidang fiqh. Dia jumpa seorang maknyah, dia kata, "Ustaz, kenapa ustaz nak sisihkan kami golongan maknyah ni? Kenapa? Dalam Islam mengiktiraf kami. Kenapa pula?" Dia kata, "Kami golongan khunsa." Oh, khunsa. Kawan saya pening. Dia pun tak mahir fiqh. Dia kata, "Ustaz, betul ke maknyah ni khunsa?" Oh, itu salah guna istilah. Khunsa bukan maksud maknyah. Khunsa ni ada dua kemaluan. Tapi dalam fiqh, dalam Islam, khunsa ada dua. Khunsa muskil dan khunsa ghair muskil. Khunsa yang dapat identify jantina dia. Satu lagi khunsa yang tak dapat identify jantinanya. Maknya bukan khunsa. Dia ada satu saja. Dia ada belalai dan ada 2 biji rambutan. Ya. Dan ada lubang dubur. Itu saja. Tak ada tambah satu lagi. Jadi dia pun kata, tengok, dalam fiqh manhaji kata khunsa muskil hukum sama seperti perempuan juga. Memang betul. Maksudnya khunsa muskil duduk kat belakang, tak boleh saf dengan lelaki, dia tak boleh berdua dengan lelaki. Sebab apa? Dia khunsa muskil, tak pasti lelaki perempuan. Tengok ni Islam. Tapi masalahnya mereka bukan khunsa, apatah lagi bukan khunsa muskil. Jadi pandai juga teknik yang mana mereka ada ulama-ulama yang bantu mereka untuk menghalalkan perkara ini. Antaranya ulama-ulama liberal. Dan saya makin risau ni tuan-tuan, golongan-golongan ini liberal semakin mendapat tempat di media perdana. Ya, siapa tu golongan transgender, Nisha Ayub masuk Astro Awani baru-baru ni, ada bukti tuan-tuan, bukan cerita bohong. Ya, cerita bohong. Ya, baru-baru lepas ni TV bernama ke radio bernama memasukkan 2 panelis di kalangan Sister in Islam. Cerita pasal hak penceraian dan cerita pasal hak asasi manusia. Saya risau ni tuan-tuan. Bukan nak cerita politik. Kita bukan nak kisah pasal kita parti apa. Kita kena bersatu.
Kita kena bersatu. Tak kira lah tuan-tuan parti apa sekalipun terjebak mana-mana parti politik, but what we talking about Islam, hak Islam, kita kena bersatu. Tak kira lah, cakap dengan kepimpinan tertinggi, tolong, ini dah boleh masuk, sistem Islam boleh masuk TV tuan-tuan, LGBT boleh masuk TV. Halau ustaz dia cerita pasal AIDS, tak ada orang lain ke? Berlambak pakar AIDS, berlambak yang aktivis-aktivis yang berkhidmat untuk pesakit. Ramai lagi, kenapa nak pilih orang yang tukar jantina? Kita, ya Allah, kita dah makin tempat mereka tu makin dibela dan sebagainya, sangat-sangat merisaukan. Kita insya-Allah, cuma kita fikirkan anak dara saya kat rumah macam mana, 3 orang. Kita fikirkan keliling-keliling kita ni. Dr. Izzuan pun risaukan anak dia, ya. Ustaz Bakhtiar pun risaukan anak-anak dia tuan-tuan. Pasal apa? Sebab itu Nabi suruh keluar. Pasal apa? Dia penyakit yang boleh berjangkit. Dan cara nak mengubat dia tuan-tuan, Dr. Izzuan tahulah, bukan senang. Treatment yang perlu kita bagi sokongan, tapi saya rasa kena ada orang yang pakar juga, ya. Dan perlu kita jauhkan daripada ahli keluarga kita, daripada golongan ini. Kita nak minta hak asasi, nak jadi cikgu. Tuan-tuan nak ke hantar sekolah, ya, cikgu yang ngajar sekolah rendah anak kita tu spesies-spesies maknya, nak ke? Nak ke tuan-tuan? Ya, nanti dia minta jadi cikgu, nak minta jadi pegawai kerajaan, lalas nanti imam masjid pun diminta juga nanti. Golongan nak fight juga. Ya, bukan kita tak nak bagi hak. Dia nak hidup, nak beli rumah, nak kerja, kena buka salon dan tak dia lah, tapi berpada-pada lah. Kita pun nak bela pun berpada-pada lah. Jangan sangat kita ni nak tagihkan sangat sokongan orang kita semua sekali kita tapau. Kita kena bersatu. Jadi itulah yang membimbangkan kita tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita akan melalui situasi yang sangat-sangat menggetirkan. 2018 cukuplah tuan-tuan. Suara mereka makin berani, makin mempertikaikan otoriti ulama. Ulama dihina, mufti dihina, sumber-sumber hukum Islam dihina, ditolak begitu saja. Baru-baru ni tuan-tuan saya tengok di golongan liberal ni, dia lawyer, dia rambut perang, dia pakai kuku hitam tu pasang tu, cat. Macam mana dia mandi wajib tu tak tahulah. Kan? Yalah, kita minta supaya Allah bagi hidayah pada dia. Dia kritik pasal komitmen kerajaan negeri Terengganu nak laksanakan hukum takzir bagi mereka yang tak melaksanakan solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Dia kritik lawan. Yang salah satu dia kata ini sebenarnya hukum-hukum ni tak ada dalam Islam. Ini semua rekaan para ulama. Allah. Wal iyadzubillah. Itu kata-kata yang sangat biadab. Engkau tak baca Al-Quran, kau tak baca hadis, kau tak baca usul fiqh, tak baca apa, tak baca dalil, pendalil para ulama, istilah tak baca, nak berani cakap. Saya bukan bidang lawyer, bukan bidang dia. Nak cerita pasal lawyer pun tak berani. Bidang law ni tak berani, bukan bidang kita. Nak cakap apa kalau belajar lain, nak ambil diploma ke dan sebagainya. Tapi dia yang baca Al-Quran tak betul ke tidak, tajwid betul ke tidak, apatah lagi terjemahan, apatah lagi nak faham, apa lagi nak tafsir, apatah lagi nak faham hadis Nabi SAW, hadis innamal a'malu binniyat pun tak hafal ke tidak. Ini nak kata, dia kata hukum hakam yang dikeluarkan pada para ulama adalah ciptaan rekaan para ulama, sebenarnya tak ada. Biadab. Inilah liberal tuan-tuan. Nak kita jadi pada anak-anak kita, nak jadi macam tu. Kena tuan-tuan bergerak dari sekarang. Tak kita tengok jiran-jiran kita, tegur. Tak kita cucu kita, menantu kita, anak saudara kita, lihat, tolong bantu mereka tuan-tuan. Negara kita sangat kritikal. Bukan saja saya nak cerita politik, daripada kehidupan sosial sekeliling kita sangat-sangat kritikal. Wallahu a'lam. Okay, Dr. Izzuan silakan. Okay, terima kasih pada yang bertanya tadi, Ustaz Syed, Ustaz Bakhtiar. Tuan-tuan kena faham gini apa yang disebut oleh Ustaz Syed tadi jelas. Zaman Nabi SAW, antara hadis yang lain juga disebut, pernah seorang mukhannas, effeminate, lelaki berwatak seperti perempuan, menginaikan salah satu jari daripada isteri Nabi. Jadi bila Nabi tanya, siapa mereka ni? Maka dia jawablah, mukhannas. Baik. Maka Nabi buat tindakan. Apa dia? Mengasingkan ke sebuah tempat yang terpencil, isolate. Ada sahabat mencadangkan kita bunuh saja. Di situlah Nabi keluarkan hadis
Aku tidak disuruh untuk membunuh orang yang beribadah. Baik, kerana itu pendirian kita di JAKIM, kita stick, tidak bersetuju dengan perlakuan LGBT, tetapi tidak menafikan hak pelaku itu untuk dibimbing dan dinasihati. Suatu bila saya tengok kepada finding saya dalam kajian PhD itu, LGBT Muslim dalam negara kita ada 3 kelompok. Yang pertama, yang telah berhijrah. Yang ini kita kena support untuk dia istiqamah dalam hijrah. So kalau ada bekas maknya datang ke seorang masjid kita, kita alu-alukan dia. Mudah-mudahan itu memberikan kekuatan semangat kepada jiwa dia. Yang kedua, yang masih terlibat tetapi dia sedang mujahadah, struggle. Dia tahu benda itu salah, kemudian dia tak boleh kawal nafsu dia, dia terjebak. Dia rasa bersalah, dia taubat, kemudian tak lama terjebak balik, dia taubat balik. So yang ni kena berikan bimbingan berterusan, continuous. Supaya apa? Supaya dia boleh balik kepada fitrah. Yang ketiga inilah yang kita bincang pada malam ni, tuan-tuan. Mereka minoriti tapi mereka menguasai khalayak dengan pandangan-pandangan liberal mereka di mana media sosial. Dia tak ramai pun Ustaz Syed, tetapi suara mereka sangat power, dan ini yang banyak mempengaruhi pengikut-pengikut ataupun mereka yang dalam kumpulan LGBT tadi. Jadi yang inilah yang kita kena hadapi dengan hujah, dengan dialog, yang akhirnya saya kata we might agree to disagree. Kamu ada pandangan kamu, ya, kami juga ada pandangan kami. Kalau saya bagi contoh, MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, dengan peruntukan zakat di bawah Asnaf Ar-Riqab, untuk membantu kumpulan yang terlibat dengan gejala-gejala sosial kerana hawa nafsunya, menjadi hamba kepada hawa nafsu. Maka apabila dibuat rumah perlindungan itu dengan apa? Dengan tujuan balik kepada fitrah. Di Kelang ada satu tempat NGO Usrah Fitrah, bekas-bekas maknya, yang mengisinya ustaz-ustaz daripada JAIS, MAIS, berikan peringatan, pengajian Al-Quran kepada mereka untuk balik pada fitrah. Tetapi mereka buat rumah perlindungan untuk apa? Kekal jadi maknya. So di situ pun kita dah berbeza. Jadi balik kepada tadi, apa yang JAKIM ada kuasa? Tuan-tuan, dari sudut enforcement, penguasaan tidak ada pada JAKIM. JAKIM hanya agensi federal persekutuan yang menyelaras hal ehwal Islam. Tapi untuk enforcement, kuat kuasa ada pada mana? Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Sebab itu kita sebut peruntukan enakmen jenayah syariah itu dikuatkuasakan oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Tengok di mana kes itu berlaku. Kalau dalam wilayah Selangor, JAIS bertanggungjawab. Kalau dalam wilayah persekutuan, JAWI bertanggungjawab. Dan kita sebagai orang awam, kalau ada benda yang meresahkan kita, buat aduan. InsyaAllah sahabat-sahabat kita penguasa akan ambil tindakan. Jadi apa yang JAKIM buat hari itu hanyalah pendekatan dakwah. Sebab kita yakin mereka ini kalau betul caranya, insyaAllah mereka boleh ditarik balik kembali kepada fitrah. Tapi setelah kita habis dengan dakwah secara lembut, kata Ustaz Syed tadi, itu pun tak boleh nak dengar, tak makan sama juga, duk berbikini juga Ustaz, tengah-tengah laut tu. Jadi akhirnya sampai kepada tahap perlu penguatkuasaan. Jadi dalam hal ini saya katakan apa yang kami mampu buat. Yang pertama, seminar pencegahan awal, awareness. Sebab itu kita kata LGBT ni end product. Antara sebab mereka jadi kenapa? Sebab antaranya yang pernah diliwat, dirogol, dipaksa melakukan oral sex. Yang ni saya pesan sungguh, kalau kita ada cucu, ada anak umur 3-4 tahun, kalau pergi ke shopping kompleks, singgah ke stesen minyak, dia nak buang air, jangan biar dia pergi seorang-seorang. Orang gila seks ke luar sana ni macam-macam ada, tuan-tuan. Dalam masa seminit dua, macam-macam dia boleh buat dekat anak-anak kita. Kemudian mereka yang dibuli, diejek. Kita ada tak kawan-kawan lelaki lembut, tuan-tuan? Dulu masa sekolah, ada tidak? Apa biasa kita panggil dia? Sotong, apa lagi? Donat, strawberry, macam-macam gelar dia. Boleh jadi asalnya dia tak nak jadi pun maknya ataupun gay. Tapi oleh kerana kita duk ejek dia, akhir sekali jadi sungguh.
Jadi saya katakan dalam hal ini maknanya LGBT end product. Puncanya daripada siapa? Mungkin pada kita. Ayah tidak ada watak yang kuat dalam rumah, ibu dominan dalam rumah, ayah selalu on station, tak ada di rumah. Macam malam ni 3 ayah kat depan. Risau juga kita Ustaz. Macam manalah nasib anak kita. Tapi dengan harapan kita kongsi ilmu pada malam ni, tuan-tuan doalah anak kami ni biar sebagaimana yang kami serukan kepada tuan-tuan. Dalam Islam ada 3 waktu yang diajar oleh Allah kepada kita untuk anak minta izin bila nak masuk bilik orang tua. Bila tuan-tuan? Lepas isyak ni, sebelum subuh esok dan lepas zuhur. Jadi hari ni dah ada anak-anak umur 11 tahun di sekolah. Kaunselor tanya, kenapa kamu buat seks luar nikah? Saya pernah nampak mak ayah buat dalam bilik tidur mereka. Ini orang tua pun kena jaga. Suatu saya kata anak-anak sekarang dah advance tuan-tuan. Dulu zaman kita cakap, mak ayah cakap pada kita, mat kau dah besar, kau tidur bilik lain. Kita ikut tak? Ikut. Budak sekarang tak macam tu tuan-tuan. Kita cakap benda sama, mat kau dah besar, tidur bilik lain. Mat tengok ayah tu lagi besar daripada mat. Apa hal dia boleh tidur dengan mak? Ini soalan ni hari ni tuan-tuan. Ustazah di sekolah mengajar, malaikat ada 10 yang wajib diimani. Malaikat Jibril sampaikan wahyu. Yang terakhir kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad. Lepas tu wafat tak ada dah. Dah dia tanya Ustazah, Jibril sekarang buat apa Ustaz? Pencen ke apa Ustazah? Dia tanya Ustazah, pening kepala Ustazah nak jawab. Sebab tu hari ni saya kata, dulu kita risau anak-anak kita keluar rumah tak balik-balik. Betul tuan-tuan? Bercampur dengan mak pit, mak rempit, mak arik di sukul, semua mak tajwid keluar. Sekarang ni lebih kena risau, duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Ada Unify, ada Maxis Fiber dan sebagainya. Apa yang diakses itu, sekelip mata satu dunia dia boleh explore dengan hanya satu klik tuan-tuan. Sebab tu saya katakan hari ni maknanya apa? Dah ada kes bila ibu salin baju dalam bilik tidur utama, anak lelaki masuk ke bilik tidur utama tu, mak tak perasan, salin baju, anak mula ikut. Test pakai bra, pakai makeup, kasut tumit tinggi, handbag. Suatu saya setuju, memang kajian yang kita kaji pun tidak ada faktor genetik ataupun hormon. Dia lebih kepada persekitaran, environment, surrounding. Apa yang dia tengok, itulah yang mempengaruhi dia. Jadi ini putik-putik awal ketika anak mula menyimpang daripada jantina asal. Nakkan anak perempuan dapat anak laki juga lepas yang ke-10. Bayangkan 10 tu dah, 9 tu dah laki. Yang 10 lelaki juga, nak perempuan lelaki juga. Yang 10 tu jadi mangsa. Dipakaikan gaun, beli patung babi, bukan babi tu, Barbie pakcik, minta maaf. Dah apa kejadahnya budak lelaki main patung tu, patung apa Barbie tu. Jadi di situ yang mula memutikkan jiwa-jiwa dia untuk menyimpang daripada jantina asal. Sebab tu saya kata didik anak ikut jantina asal. Dalam kes hari tu apa dia tuan-tuan? Saya tanya malam ni, siapa lelaki dalam dewan solat ni? Angkat tangan. Siapa lelaki dalam dewan solat ni? Angkat tangan. Tak mengaku ni. Keragu-ragu Ustaz. Lelaki. Lelaki. Yang perempuan belakang. Baik, saya tanya mana? Dik. Dia baju kuning baju kuning. Kocik sangat. Abang baju hijau. Kopi hijau. Abang kau hijau. Apa bukti abang kata abang tu lelaki? Saya tanya abang. Janggut. Ustaz Syarizal punya lagi panjang. Bukti utama kita lelaki atau perempuan, alat kemaluan kita, our own genitalia. Tapi dengan kes hari tu bila Jakim kena nak jumpa yang ikon tu, dia kata apa? Jantina tidak mesti ditentukan dengan apa yang ada di celah kangkang. Bayangkan tuan-tuan. Yang penting apa in your mind, dalam pemikiran kamu. Kalau badan kamu lelaki pun tapi rasa diri kamu perempuan, itulah kamu. Ini yang berlaku sekarang tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata kita buat apa? Seminar awareness, pencegahan. Yang kedua kita buat bimbingan. Ini memang kita buat program jauh daripada orang. Kita tak buat di masjid sebab dia tahu. Tuan-tuan agak kalau saya suruh maknyah satu soh ni pun agak tuan-tuan pun lari agaknya. Bukan apa takut dia salam tuan-tuan.
Salah maknyah ni asal lelaki. Bila dah operate, dah berubah transform tu jadi transformer, oi memang cantik. Kalah bini kita tuan-tuan. Tu kadang saya tanya orang lelaki ni, nak mana? Nak isteri ke bidadari? Dia jawab bidadari lah ustaz. Habis tu isteri letak mana? Ikut dia lah ustaz. Itulah orang lelaki, cepat lupa diri tuan-tuan. Dah dapat yang cantik, lupa yang tua ni. Jadi sebab tu saya kata, mereka ini betul kata Ustaz Syed tadi, kenapa hikmahnya dikeluarkan, diasingkan, kerana ada kesan kepada kita, ahli keluarga kita. Kami yang buat program, kami buat program di Cameron Highland. Buat di mana? Di Mardi tu Ustaz. Tarik tali dengan maknyah. Sebab kita nak mengingatkan dia asal dia tu kan. Kita kata siapa tarik 2 kali dia menang Johan. Kali pertama tarik kami Jakim Jawatan Agama Pahang menang round pertama. Round kedua maknyah menang. Oh, main tarik tali betul? Tarik tali betul. Round ketiga kita hampir nak kalah, Mujur menang. Saya kata malu kalau kalah dengan maknyah. Tuan-tuan masa dia tarik mula-mula tu memanglah dia kontrol. Tarik. Ujung-ujung dia nak menang juga Ustaz. Tarik. Keluar suara dia sudah. Esok subuh tu saya tanya kuliah subuh, siapa di antara kamu yang datang haid, pernah datang haid? Tak pernah Ustaz. Nak datang haid macam mana? Dah salawat tu lelaki. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, kita yang nak bimbing ni pun kadang-kadang masyarakat pun macam-macam juga lah persepsi. Makan strawberry kat Cameron tu Ustaz Bahtiar, dia kata apa? Inilah Ustaz ni yang sokong sangat maknya. Kita bukan sokong. Kita prinsip kita jelas. Yang salah. Cuma kita nak bantu dia tu untuk ingatkan diri dia terbalik. Yang awak tu asalnya lelaki. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah sebuah sedikit yang saya boleh kongsi. Mudah-mudahan dapat kita jadikan paduan. Wallahu alam. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimat, terima kasih banyak kepada kedua ahli panel kita yang pada malam ini mengupas dengan begitu baik isu berkaitan dengan liberalisme ni, punca-punca dan cara mengatasinya. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan mendapat yang paling penting lah, lepas habis forum ni tuan-tuan, tolonglah buat apa-apa perubahan yang sepatutnya dalam keluarga masing-masing. Apa yang patut dijaga, jaga betul-betul. Okay, apa perlu dibantras betul-betul. Dan bantulah masyarakat kita bermula daripada keluarga masing-masing. Okay, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Shahrizan. Terima kasih banyak kepada Dr. Izwan Yusof. Dan juga terima kasih banyak kepada pihak masjid, Pejabat Agama Islam atas kesudian mengajukan program. Terima kasih kepada Datuk yang datin, tuan-tuan puan semua, jemaah sekalian yang sudi menanti sampai habisnya forum kita. Minta maaf banyak-banyak sebab kita terlajak 15 minit sebab habis pukul 10 tadi kan. Tapi nampak orang semua seronok dengan cerita tadi tu kan. Saya minta maaf banyak sepanjang saya menjadi moderator program kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan puan kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, dan insya-Allah ada rezeki kita akan bertemu lagi dalam siri forum yang akan datang. Bagi pihak saya, terima kasih banyak-banyak. Minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Fazli kita. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bahtiar dan kepada Dr. Izwan dan kepada Ustaz Syed Shahrizan. Alhamdulillah, syukur pada Allah, banyak ilmu kita dapat pada malam ini tentang ancaman, fahaman dan apa yang perlu kita buat insya-Allah. Jadi tak perlu bercakap panjang, kita akan cabut lagi. Kita jemput pula orang besar daerah kita yang dihormati Datuk Abdul Jalil untuk cabut 9 lagi. Sebelum kita solat Isyak sekejap aja insya-Allah.